Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Mainan apa? Mainan apa sayang? Huh? What do you want? Jom masuk. Assalamualaikum Syami. Apa khabar? So, sebelum Kak Arma start dengan live hari ni, sebelum Kak memula perkongsian Kak Arma hari ni, jom semua kita tunggu kawan-kawan kita yang lain. Sama-sama kita live hari ni, sama-sama kita berkongsi idea sama-sama hari ni. Assalamualaikum semua, selamat petang. Hai Syami, apa khabar? Assalamualaikum. Selagi tak cukup 20 view, Kak Arma takkan start. So, yang mana yang ada kawan-kawan kat dalam grup tu, yang mana kat grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5, mana-mana grup agent ke, grup ikut negeri ke, daerah ke, please share dengan diorang, bagi tahu yang Kak Arma dah live. So, sama-sama kita invite diorang, sama-sama kita bagi tahu kat diorang. Perkongsian ini bukan selalu kita buat. So, siapa-siapa yang free, jom sama-sama dengan live daripada Kak Arma. Kak Arma akan share masa mana Kak Arma sembuh dan macam mana cara kita nak buat income melalui glue. Kulusa terapi ni, macam mana kita nak buat income melalui kulusa terapi ni. Okey, waalaikumsalam. Salam Kak Arma. Salam. Waalaikumsalam Syami. Okey, gift. Jom sama-sama sebelum kita start 15. So sekarang Kak Arma tengok ada 15 yang tengok. Selagi tak cukup 20 orang, Kak Arma tak akan start. So invite. So, yang mana yang dah stay live bersama Kak Arma ni, please share. Please share live ni, kita sama-sama share ilmu yang manfaat. So, salah satu cara adalah salah satu pahala untuk kita dapat. Bukan semestinya kita menderma sebanyak mungkin. Actually, menderma ni tak semestinya melalui duit. Kita share ilmu, salah satu adalah share ilmu ni yang perkongsian yang Kak Arma nak buat ni. So you all share dekat grup WhatsApp, grup Facebook. You all pun boleh tekan link, share dekat grup WhatsApp. Yang mana-mana tahu kok dalam grup WhatsApp sekolah you all ke ada yang sakit tapi diorang tak nak bagi tahu ataupun diorang malu nak bagi tahu. So sambil-sambil duk tunggu, sambil-sambil kita duduk kat rumah tak tahu nak buat apa kan. Jom kita share ilmu-ilmu yang bagus ni. Hai Kak Rosnita. Assalamualaikum Rosnita. Hai Abende, apa khabar Abende? Hari ni nak suruh kecek Kelantan ke nak suruh kecek luar? Syami mari kecek luar. Lama ke Syami royak pecah botol budu lama ke kecek luar. Jom kita boleh mix. Nak kecek Kelantan pun boleh, nak kecek Sabah pun boleh, nak kecek KL pun boleh. So, you komen sikit. Nak suruh kecek bahasa gapo ni? Boleh komen. Nak cakap bahasa mana? Bahasa KL, bahasa Kelantan, bahasa Sabah. Kita tengok berapa ramai yang stay bersama Kak Arma. So, mana lagi 17 orang baru. Belum lagi cukup 20 orang ni. So, cukup 20 orang Kak Arma akan share. Sebelum tu sekarang dah pukul 5.30. Sorry lambat sikit sebab actually sebenarnya pukul 5 tu dah bersedia dah nak buat live. Tengah tunggu nak sampai 5 suku. Alah, baby bangunlah pula daripada tidur. Terkejut sebab kakak dia bising. So terkejut. Jadi kita pun kecek luar Kak Arma. Saya orang Penang. Boleh. Okey. Seorang dah work suruh cakap bahasa Melayu. Pure bahasa Melayu punya. Malay. So lagi. Siapa lagi? Seorang baru Nurul bagi tahu suruh cakap luar.
Penang lah. Habak mai no cakap Penang pula. Ai, Penang tak reti. Bahasa-bahasa Kedah ni boleh lah sikit. Bahasa Penang ni boleh lah sikit. Tapi lebih-lebih tu tak boleh lah. Okey, Rizwan Zainal Abidin. Lagi. Kenapa live kita punya ni turun ni view kita daripada 11, daripada 17 dah dekat 20 jadi 11 orang ni. So ada yang menghilang diri, ada yang keluar ke? Wow, Rosnita jadi top fan. Bahasa KL. Rosnita orang mana Rosnita? Bahasa KL je. Kalau campur-campur boleh kan. Kalau tersasul sebut bahasa keluar, bahasa Kelantan, bahasa Sabah tu, minta maaf ya. Jom. Siapa-siapa yang semalam dah tengok live Syamil, mungkin you all excited sangat ataupun Syamil terlalu excited sangat buat sharing sampai ada beberapa soalan terbabas sampai dia tak sempat nak jawab kan. So yang mana yang ada soalan, yang nak tanya soalan, okey boleh komen dekat bawah tu. Okey, tanyalah soalan berapa banyak nak tanya sebelum Kak Amal live. Okey, so sekurang-kurangnya Kak Amal boleh take note yang you all tanya soalan-soalan yang berkenaan dengan penyakit you all. Line semput ke? Line semput. Tak apa. Kalau orang pakai Celcom bermula 1/4 internet free. So kalau ada alasan lagi pakai Celcom line semput tu memang tak, sebenarnya diri sendiri tu yang buat diri sendiri semput. Okay, you all dah makan ke petang ni? Okay, dah minum ke? Be happy ke? Si tenang ke? Assalamualaikum Umi. Nah, Umi dah masuk dah tu. Boleh, no problem. Janji faham. Okay, kita campur ya. Okay, ada soalan yang mana nak tanya soalan tu boleh tanya. Bahasa Sabah bah. Bahasa Sarawak boleh jugalah bah. Bahasa Sarawak kami tak pandai sangat. Kalau kita dengan kami je kita faham. Kalau lain kita tak faham. Tapi kalau bahasa Sabah tu boleh lah. Kita faham lah sebab kita pernah duduk kat Sabah. So you all dah minum-minum, dah makan petang. So Alhamdulillah Kak Rumah dah makan dah kenyang dah. So sempat minum Be Happy sebelum live tadi. Anxiety ni boleh buat tubuh lemah kot. 4 bulan ni tubuh lesu. Arif dah berapa lama? Oh, tengah layar You Strong. Bagus lah Rosnita. Okay, anxiety ni boleh. Sayang kakak please help mama. Kakak ambil pen kat atas tu boleh tolong mama? Tu. Ambil kerusi panjat. Okay, pelan-pelan lah. Ada tak pen mama kat situ? Okay. Lepas tu, kakak ambil kertas kat dalam kotak tu. Boleh tak? Ambil je kertas apa yang dekat situ. Anxiety ni boleh buat tubuh lemah kot. 4 bulan dah ni. Tubuh lesu. Okey, lagi soalan-soalan? Itu soalan daripada Arif. Nanti saya jawab ya Arif. Lagi soalan. Lagi siapa-siapa yang nak tanya soalan boleh tanya sebelum Kak Amal start dengan live Kak Amal. Sekurang-kurang Kak Amal boleh take note. Soalan apa nak tanya, boleh tanya. Salam. Wow. Be Happy Azam cakap. Wah, so sedap. Ya, betul. Kak Amal pun baru je layan Be Happy juga sebelum Kak Amal start live tadi. Okay, alright. So, siapa ada soalan boleh tanya sebelum Kak Amal start live ni. Sebelum Kak Amal start dengan Kak Amal punya ilmu, idea atau sharing daripada Kak Arma. Sedap dari Milo ke? Umi, saya tak minum Milo. Minum Milo terus ceret-beret. (16) So
Cukup 20 Kak Ma start dengan Kak Ma punya sharing ya. Lagi 4 orang Kak Ma nak siapa live cepat. Kesian orang yang dah daripada awal lagi dah menunggu nak suruh Kak Ma share ilmu-ilmu daripada tak tahulah kakak sayang dah jadi macam ni dah kan? Merah-merah kan? Mama kena jumpa klinik itu. Jumpa klinik? Ya, doktor buat orang Oh, itu jumpa sihat. doktor. Oh, okey. Ingatkan jumpa klinik tadi. Rasa seperti Milo tapi lagi sedap daripada Milo. Yes, Zam. Mama kata itu sangat Dah 17 lagi 3 orang untuk kita start live kita hari ni. Okey, live kita tajuk hari ni. Nah, Umi bagi tajuk Umi. Dia orang nak tahu apa tajuk. So, Umi bagi tajuk pagi-pagi bangun tidur. Tengok telefon penuh dengan mesej. Masa sakit, Arma ada turun berat badan kah? Oi, 2. Berat badan. Okey, lagi? Berat badan. Lagi. Ada soalan lagi. Okey, Fauzia, kejap lagi nanti Arma. Kak Fauzia ya, Arma akan bagi tahu. Assalamualaikum Arma. Waalaikumsalam Kak Ani comel, Kak Ani gorgeous. Kak Ani kita ni orang hebat ni, orang pasir putih. Lah, Ustaz kaifah haluka ya Ustaz. Nah, Ustaz dah masuk dah. Okey, berat badan. Petua-petua nak naikkan berat badan. Okey, 2 petua. Nombor 3 soalan petua. Nombor 4 soalan dia, ada rasa kebas-kebas tangan tak bila kita ada great anxiety dan gastrik? Yes, kebas tangan. Okey, Siti nanti saya jawab. Saya dah kaya dan sihat. Tetapi kenapa saya masih bersama Kulusa terapi? Okey, tu tajuk Kak Arma yang telah diberi oleh Umi. Tu tajuk yang Kak Arma perlu buat hari ni. Saya dah kaya dan sihat. Kaya. Aduh Umi. Tetapi kenapa saya masih bersama Kulusa terapi? Okey, alright. Tu tajuk yang Umi bagi dekat Kak Arma hari ni. Dah kaya, sihat. Tetapi kenapa saya masih bersama Kulusa? Okey, alright. Thank you, Mi. So, Kak Ma boleh start dah. Since dah cukup dah 20 orang tu yang view. Okey, sebelum Kak Ma start, jom semua sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Kita buka majlis kita hari ini dengan mulut kita Al-Fatihah. Semoga sedekah Al-Fatihah kita ni untuk saudara mara kita, ibu bapa kita, diri kita, anggota badan kita, anak kita, saudara mara kita, negara kita bebas daripada COVID-19. Jom sama-sama Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Okey, alright. Okey. Sebelum Kak Arma start dengan soalan yang Umi bagi dekat Kak Arma. So, siapa nak dengar sharing daripada Kak Arma before Kak Arma sihat? And then after Kak Arma sihat, lepas Kak Arma sihat, apa yang Kak Arma buat dengan Kulusa terapi ni? Okey. So, siapa-siapa yang nak tanya boleh tanya soalan dulu before and after Kak Arma. Okey. Okey, first of all, Kak Arma nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Ustaz, kepada Kak Aizah dan Umi. So, Kak Arma mengenali dia orang ni daripada Kak Arma punya lecturer dekat Kak Arma tempat belajar dulu. Nak kaya gak Kak Arma? Boleh Syami, boleh insyaAllah. Nanti Kak Arma ajar, Kak Arma turunkan ilmu sedikit. Sebab awak dengan Kak Arma sama je. Kak Arma hanyalah anak petani. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dengan izin Allah, dengan kuasa kesabaran, sentiasa membantu, sentiasa menolong, sentiasa yakin dengan usaha dan doa. Alhamdulillah, impian Kak Ma nak berjaya dalam hidup, Allah makbulkan. Okay, before Kak Ma join group ni, Kak Ma salah seorang big boss di salah sebuah institusi keuangan. So, kalau Kak Ma sebut bank tu memang semua orang akan kenal. Tapi jangan pula ingat Kak Arma ni banyak duit macam bank ya. Okey, gurau je. Okey, alright. Berapa bulan pantang? Okey, soalan dia nombor 6. Berapa bulan pantang? Okey, alright.
Petua nak turunkan berat badan. Ai Kak ni. Buat apa nak turun? Orang semua nak naik ni Kak ni. Okay, alright. Kalau maintain tu Arma pandai lah. Kalau nak turun tu pandai-pandai lah kontrol makan ya. Okay, first of all, Kak Ma dulu lahir daripada golongan biasa-biasa je. Mak Kak Ma adalah suru rumah sepenuh masa. Kak Ma 9 orang adik, Kak Ma anak yang ketujuh. So, ayah Kak Ma hanya seorang petani. Okay, alright. So, Kak Ma kena tahun 2018. Bulan 11 2018. Bulan 11 2019 cukup setahun. Sebulan sebelum cukup setahun, Kak Ma mengenali Kak Aiza dan Ustaz. Okay, alright. So, masa tu kalau di Badan Institusi Keuangan, semua orang kenal Kak Arma. Satu Malaysia orang kenal Kak Arma. So, bukan Kak Ma nak banggakan diri Kak Arma, bukan Kak Ma nak tunjuk kemewahan Kak Arma, bukan Kak Ma nak bagi tahu yang Kak Ma ni hebat, bukan. Cuma Kak Ma nak bagi inspirasi untuk kita semua. Siapa kata kita biasa-biasa, orang biasa-biasa tak boleh berjaya. So, Kak Ma nak jadikan kisah Kak Arma ni adalah sebagai inspirasi untuk kita semua. Tak kisah golongan macam mana, tak kisah umur berapa. Kalau kita nak, kita mahu, kita usaha, kita yakin, pasti kejayaan tu milik kita. So, Kak Ma adalah nombor 1 under Pantai Timur. Dan Kak Ma adalah nombor 10 antara big bosses dekat institusi keuangan, nombor 10 di seluruh Malaysia. Okay. So, inspirasinya macam mana? Satu, niat. Kita nak berjaya ni kerana apa? Kita nak berjaya adakah kerana diri kita? Kita nak berjaya adakah kerana keluarga kita? Kita nak berjaya adakah kerana kita ego? So, ada setengah orang, saya dah 5 tahun Kak baru jumpa produk glukosa ni. Cik Rizwan, sebelum Kak Arma kena 2018, actually Kak Ma pernah kena masa dekat Sabah dulu. Kak Sabah lagi teruk Kak Ma kena. Tapi because of Kak Ma kuat, sebab masa tu Kak Ma tengah push diri Kak Arma. Kak Ma nak naik pangkat yang paling tinggi dalam institusi keuangan tu. Jadi Kak Ma tolak tepi pasal anxiety. Jadi Kak Ma kena sebenarnya tahun 2013. Kakak tolong Mama jangan bagi adik bising. Bagi mainan dekat dia. 2013. Lepas tu 2013 Kak Ma balik Kelantan. Berubat. Masa tu Kak Ma kena 3 bulan. Kak Ma kena maghrib. Masa tu baru balik meeting. Masa tu kat Sabah baru balik meeting. So on the way nak balik meeting tu maghrib. So azan maghrib tu minta staff berhenti dekat masjid nak solat. Masa nak turun kereta tu masa tu lah kena panic attack. Tak boleh nak berdiri, tak boleh nak duduk, menggigi-gigi, rasa macam nak pengsan, macam nak pitam macam tu. So masa tu tak fikir, pelik, rasa macam aku ni kenapa ni? Kena keteguran ke orang Sabah pagi macam terkena buat orang ke macam tu. Sebab masa tu kena betul-betul waktu maghrib. Tapi masa tu Kak Arma, anak Kak Arma yang nombor 2 baru 3 bulan. Kak Ma baru habis pantang masa tu. So dulu Kak Ma dah pernah kena sekali, tapi Kak Ma kuatkan semangat. Kak Ma masa tu belum kenal lagi Ustaz, belum kenal siapa-siapa lagi. Tapi sebab demi kejayaan, demi matlamat Kak Ma tolak tepi. For your information, Kak Ma 3 bulan tak boleh tidur. Kak Ma pergi hospital, macam-macam ubat tidur, makan. Masa tu Kak Ma breastfeed tau. Anak Kak Ma breastfeed sampai doktor bagi ubat tidur, doktor suruh tidur. Tapi macam mana nak tidur bila anak bangun malam, nak menyusu? Takkan kita nak tidur, betul tak? So bangun. Bila bangun dia jadi berpusing-pusing. Lepas tu, itu nombor pertama, Kak Ma tak boleh tidur 3 bulan. Yang kedua, darah keluar tak henti-henti. Tak berhenti-henti.
Jadi Kak Ma tak tahu bila Kak Ma period. Kak Ma, waalaikumsalam. Kak Ma tak tahu bila Kak Ma period. Kak Ma tak tahu bila Kak Ma boleh solat. Sebab apa? Darah tu 2 hari ada, lepas tu hilang. Lepas tu seminggu datang balik, lepas tu 2 hari hilang. Lepas tu seminggu datang balik. So Kak Ma ni pening tiap-tiap bulan Kak Ma duk tanda. Bilalah aku sebenarnya period? Bila adakah itu darah period ataukah itu darah sakit? Adakah itu darah penyakit ataupun macam-macam Kak Ma berfikir. 3 bulan tau. 3 bulan darah tak berhenti-henti keluar. Lepas tu Kak Ma balik Kelantan, Kak Ma berubat di Kelantan. Berubat. Siapa kat sini pernah terfikir anxiety ni kena buat tang orang? Saka lah, kena sempuk lah, kena apa ni, kena macam-macam. Macam kita fikir ni, macam kita ni macam hidup dalam keadaan resah, gelisah, tak tenang. Kakak tolong mama ambil mangkuk satu. Adik Aina nak makan ni. Cepat sayang. Mangkuk cepat, adik nak makan ni. Okay. So wow, seramnya. Yes. Imagine 3 bulan tau tak boleh tidur. 3 bulan darah keluar tak henti-henti. Masa tu anak baru 3 bulan. Dalam kepala otaknya fikir, ya Allah, aku ni nak mati dah ke? Ya Allah, anak aku masih kecil. Masa tu Kak Remah deliver baby. Baby Kak Remah hanya 7 bulan. 1.6 kg. Anak nombor 2. Masa tu Kak Sabah. So Kak Ma balik, mak Kak Ma bawa pergi dekat salah satu tempat ni berubat dekat pondok. Orang yang berubat Kak Remah tu sampai pengsan. 1 minggu lembik. Tak tahu kenapa. Dia cakap terlalu kuat sangat badan Kak Remah sampai dia lembik. So berubat, habis-habis tempat berubat, last sekali husband Kak Remah cakap, yang awak kena kuat. Awak sebenarnya tak sakit. Diri awak tu yang sakit. Awak kena lawan. Lawan demi saya, lawan demi anak. Masa tu Kak Ma kuat. Kak Ma kuat. Kak Ma cakap, ya Allah, aku tolonglah hamba-Mu ni, ya Allah. Ya Allah, aku cuma nak satu je, ya Allah. Aku nak level aku yang paling atas tu. Sekurangnya lebihlah sampai dekat tahap paling atas tu. Aku dah boleh duduk diam. Aku dah boleh relax. Aku ada masa dengan husband. Aku ada masa dengan anak-anak. Ingat, setiap ujian, bila kita yakin ujian tu adalah ganjaran, insya-Allah Allah akan bagi ganjaran lebih hebat daripada ujian yang Allah bagi kita sakit. Alhamdulillah Kak Ma dapat naik pangkat paling tinggi di institusi keuangan tu, dan alhamdulillah Kak Ma dapat satu office company tu bagi. Dia suruh pilih Kak Ma nak duduk di mana, Sabah, KL atau Kelantan. Husband nak kat Sabah. Kak Remah cakap tak nak. Saya nak duduk kat Kelantan sebab saya nak duduk dengan mak saya. Saya nak duduk dengan mak mertua saya. Saya nak duduk dengan bapak mertua saya. Sekurang-kurangnya kalau dia sakit, pening, demam apa semua, saya boleh tengok dengan mata saya sendiri. Bagi dua-dua. Ambil mangkuk dua-dua ni. Kejap je. Bagi satu lagi. Biar bagi satu lagi. Pergi ambil kakak. Good job kakak. Nah, bawa. Okay, so salam Sharifah Junaida. Okay, tadi ada orang bagi salam kat Kak Ma. Okay, Indo salam. Waalaikumsalam. Okay, alright. So Kak Ma continue Stop kat situ So daripada situ Kak Ma berjaya. Alhamdulillah, kejayaan Kak Ma daripada ujian tu, Allah bagi sinar matahari yang berkembang. Alhamdulillah Kak Ma berjaya. Kak Ma berjaya dalam institusi keuangan. Tapi lepas 4 tahun, masuk tahun kelima, uji Kak Ma. 2 tahun lepas, 2018, Kak Ma kena lagi. Yang ni paling tahap paling maha dahsyat. Kak Ma kena kat dalam flight on the way daripada Vietnam nak balik KL. Okay, short story. Masa Kak Ma berubat tu, Kak Ma tak fikir tau nak ubat orang lain. Kak Ma tak fikir pun Kak Ma nak bantu orang lain. Yang Kak Ma tahu, sebelum aku membantu orang lain, aku dulu kena bantu diri aku. Aku kena sihat dulu. Ustaz cakap, Kak, nanti Kak sihat, Kak kena ada niat. Niat apa? Kak kena niat 1 hari 3 orang Kak kena tolong. Tolong apa? Tolong bantu, support dia orang supaya dia sama-sama sihat. Masa tu akak cakap, Kak Remah cakap, macam mana dekat Ustaz? Ustaz, tak naklah Ustaz. Akak pun belum sihat lagi. Akak pun belum ni lagi. Ya sayang?
Dah tak nak dah. Okey. Tak kat sini nanti Mama kemas. Okey. Mana boleh bantu orang sebab tak sihat lagi. Masa tu Kak Ma tak faham tau. Yang Kak Ma faham je dalam kepala otak aku nak sihat. Tapi sebenarnya tu salah. Salah sangat-sangat. Okey. Nasihat Kak Rema, nak cepat sembuh, kita kena tolong orang lain sembuh. Kita pun sama-sama sembuh. Tu sebenarnya. Jadi, masa tu, Kak saya kampung Kelantan kat KB Pasir Bekat. Oh, Kak Ma Kubang Krian. Okay, alright. So, masa Ustaz cakap macam tu kan, barulah ada keyakinan nak masuk dalam grup WhatsApp. Dulu sebulan Kak Ma mengenali Ustaz. Sebulan tu lah hari-hari mesej Ustaz. Kalau tak dapat Ustaz, Kak Ma mesej Umi. Tak dapat Umi, Kak Ma mesej Kak Aiza. So, Kak Ma tak tahu pun masa tu ada grup. Kak Ma tak tahu pun masa tu dah ada bimbingan. Kak Ma tak tahu masa tu Ustaz ada kelas apa semua. Jadi, yang Kak Ma tahu antara perawat dengan pesakit. Okay. So, one day Kak Ma baca dekat dalam Facebook. Keluh-kesah terapi. Oh, ni Ustaz ni. Masa tu Ustaz add Kak Arma. So, masa tu baru Kak Arma start mencari apa sebenarnya kelulusan ni, kelulusan terapi. Oh, ada link untuk add masuk dalam grup. Masa tu kan Kak Arma tengok ada grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Kak Arma ni jenis tak nak peningkan kepala, Kak Arma masuk satu grup je. Masa tu. Grup nombor 3. Pakar Grand Street nombor 3. Okay. So, masuk dalam grup tu, ya Allah, baru tengok. Macam-macam ada. Yang ni cakap macam ni. Yang ni kata sembelit dah 2 hari tak berak. Yang ni dah seminggu sembelit. Yang ni pula asyik berdebar-debar. Yang ni pula tak boleh tidur. Yang ni pula ceret-beret. Macam-macam Kak Ma dengar dalam grup tu. Dalam hati Kak Ma cakap, ya Allah, kesiannya. Kenapalah teruk lagi dia daripada aku? Kenapalah aku selama ni duk fikir aku yang teruk? Sebenarnya ada lagi yang lebih teruk daripada aku. Start daripada situlah. Terus Kak Ma ingat kata-kata Ustaz. Kak Rema nak cepat sembuh, kena tolong orang lain sembuh. Maksudnya kat sini sama-sama kita bantu orang lain sembuh. Okey, contoh tadi soalan tadi yang diorang bagi ke Kak Rema. Kakak, siapa ambil kertas Mama kakak? Okey, jatuh sekejap. Okey, tadi yang dia cakap anxiety 4 bulan tu kan badan lesu-lesu apa semua tu kan. Memang betul. Yang tu memang betul kita akan jadi lesu. Sebab apa kita jadi lesu? Sebab malam kita tidur, otak kita berjalan. Kita fikir macam-macam. Jadi otak kita penat. Tak berhenti berfikir. Ya sayang. Nak be happy. Oi, anak Kak Rema nak be happy. Minum tu kat situ. Okey. So, bila kita bangun, kita tersedar daripada bangun tu, masa tu baru pukul 2, pukul 3, pukul 4. Memang betul. Dulu Kak Rema pun macam tu. Kak Ma selalu bangun pukul 2, Kak Ma selalu bangun pukul 3, Kak Ma selalu bangun pukul 4. Cuma bezanya orang lain bangun dia termenung. Orang lain bangun dia berfikir balik. Dia sambung balik fikir dia yang sebelum tidur, lepas tu dia sambung balik selepas bangun tidur balik. Kak Ma tak fikir. Kak Ma fikir, ya Allah, aku bertuah. Sebab apa? Dengan sakit ni lah aku boleh bangun. Aku boleh bangun solat tahajud. Aku boleh bangun solat hajat. For your information, Kak Ma kena anxiety. Kak Ma dalam pregnant ya. Kak Ma pregnant. Baru early stage pregnant terus Kak Ma kena anxiety. Jadi Kak Ma pregnant. Allah uji Kak Rema. Dengan tak ada siapa-siapa. Tak ada kawan di keliling Kak Rema. Hanya ada bibi, ada husband, ada anak-anak. Okey, jadi Kak Ma bangun malam, Kak Ma tahajud. Kalau Kak Ma rasa penat tahajud, Kak Ma zikir. Kalau Kak Ma rasa penat dah berzikir, Kak Ma baca Quran. So, lama-lama perasaan kita, hati kita jadi tenang. So, daripada tidur, dulu tidur lepas makan ubat Ustaz, hilang. Tidur tu macam ni, tidur tu dalam keadaan tenang. Tapi still lagi bangun. Tapi bangun tu kita segar.
Jadi kalau soalan kat sini tadi yang bagi tahu pasal anxiety ni lemah ni memang betul. Dah 4 bulan, bukan 4 bulan lah. Saya dah setahun dah anxiety ni. Memang hari-hari awak bangun awak akan rasa lesu, penat, lelah apa semua memang tu normal. Jadi nasihat saya amalkan minyak gestor dengan makjo. InsyaAllah lama-lama benda tu akan ada perubahan sikit. Okey. Saya ada satu tahu mentor saya. Mentor saya selalu cakap. Saya ni banyak join seminar. Mentor saya bagi tahu, nak ubah diri kita hari-hari tak perlu ubah banyak. Hanya ubah 1% saja setiap hari. Berapa persen? 1%. So, selalu ingat aku bangun hari ni, apa yang aku nak ubah diri aku? Hanya ubah tak perlu banyak, 1% sahaja. Setiap hari kita kena niat, aku perlu berubah lebih baik daripada sebelum ni. Setiap hari 1%. So, lama, betul lah kata 40 hari, 40 malam, Allah makbulkan cukup 100 hari, 100% kita berubah. So, ingat, ubah 1 hari, setiap hari 1%. Jadi, sama juga dengan Mak Jom. Ada orang tanya Kak Arma kat sini, soalan kat sini dia tanya, ambil masa berapa lama untuk sembuh? Kak, macam mana nak kontrol 5-6 PM? Yang ni betul. Okey, sekejap apa. Kejap lagi Kak Mak 5 PM dengan 5 PM dengan 4 PM. Kejap lagi Kak Mak sambung. Kak Mak step by step soalan ya. Okey, yang kedua. Astaghfirullahalazim. Yang nombor 2. Okey, berubah 1% setiap hari. So, tadi bagi tahu dekat Kak Arma, ada orang yang mesej Kak Arma. Ini yang serius Kak Arma cakap nasihat Kak Arma. Yang mana yang ada kawan, yang still lagi continue mesej tanya macam-macam. Penat lah, semput lah, sesak nafas lah. Please, nak kecap putih pula dah. Bagi tahu dekat dia orang, support dia orang please. Setiap kali Umi dengan Ustaz suruh dengar ataupun join live, dia orang patut kena join. Tu nasihat Kak Arma. Nak cepat sembuh, bukan hanya mesej orang tu apa perlu buat, kenapa kena buat macam ni, kenapa nak makan macam ni, kenapa kena berpantang. Nak cepat sembuh, you kena dengar orang yang cakap dengan awak tu. Jadi kalau orang tu suruh live, bila Umi kata ada live, you all patut bagi tahu dekat orang yang mesej yang nak sihat tu, suruhlah dia join live together. Supaya dia tengok macam mana orang yang share, dia boleh sembuh daripada anxiety. Barulah dia ada semangat. Line tak clear? Betul ke Umi? Mana boleh line tak clear Umi? Saya tengok kat sini okey je Umi. Okey tak Umi? Line clear tak? Cuba bagi love sikit. Like sikit. Kak Arma nak tengok. Okey. So, bagi tahu dekat kawan-kawan, sahabat-sahabat dekat sana yang mesej you all semua, please motivate dia orang, support dia orang, bagi tahu jom kita tengok live sama-sama supaya kita cepat sihat sama-sama. Sembuh sama-sama. Okey, so tadi soalan nombor 2 dia kata, Kak Arma, ada yang mesej Kak Arma tanya, Kak Arma, Kak Arma makan berapa banyak maju untuk Kak Arma sembuh? Lain orang lain dia punya antibody. Lain orang lain punya tahap penerimaan majung tu dalam diri dia. Sebenarnya awak tak perlu masuk dalam minda, awak tak perlu tengok orang lain, awak tak perlu fikir orang lain. Makan 4 bekas dah sihat. Ada setengah orang makan 5 bekas dah sihat. Ada orang makan 2 bekas majung dah sihat. Tak, sebenarnya sihat tu bukan daripada majung tu, berapa banyak dia makan. Tapi sihat tu datangnya berapa banyak keyakinan dia dengan ubat tu dengan Allah Ta'ala. So, yakin dengan Allah Ta'ala. Bukan yakin dengan majun tu berapa bekas kena makan baru sembuh. Jadi, kalau diri sendiri tak yakin, majun tu salah satu asbab daripada Allah Ta'ala kita sembuh, kita akan sembuh. Tapi kalau kita tak yakin melalui majun tu kita sembuh, awak makanlah 10 ke 20 ke 30 majun tu, awak tak akan sembuh. Jadi, jangan sesekali mesej Kak Arma ke mesej Anwar ke mesej Syami ke
Mesej Aida ke, mesej Ustaz ke, mesej Umi ke, saya kena makan berapa jenis berapa bekas saya sembuh. Tak perlu tanya soalan tu. Sepatutnya yang kena tanya dalam diri sendiri, berapa banyak aku kena makan supaya aku cepat sembuh. So yakin dengan produk yang kita makan, yakin dengan makjun tu, yakin dengan makjun tu adalah asbab Allah sembuh. So doa dengan Allah, yakin dengan Allah, insya-Allah kita akan sembuh. Alright. So, kebas tangan. Betul. Yang ni dah makan majung ke yang kebas tangan ni? Yang ni yang makan majung ni memang Kak Arma 2 minggu tangan sebelah sini. Sorry. Bukan nak tunjuk benda-benda yang tak elok. Tapi nak cakap. 2 minggu masa dalam proses Kak Arma nak sembuh. Tangan Kak Arma yang ni kebas. 2 minggu kebas tak rasa apa. Daripada mula-mula penuh. Masuk hari kedua dia naik sikit. Masuk seminggu dia separuh. Masuk 2 minggu ada sikit je kat sini. Kak Arma boleh rasa kebas tu makin lama makin sikit. Masa itulah Kak Arma yakin, ya Allah, betapa powernya, betapa bagusnya produk Makjun Ustaz dengan Umi ni. Kak Arma boleh rasa perubahan diri Kak Arma daripada kebas tangan ni sampai hilang. Ya betul Nurul, ikut kita punya badan tak semua sama. Mungkin Kak Arma makan 2 bekas je dah sembuh. Mungkin setengah orang makan 4 bekas. Mungkin orang ada 15 bekas. Ada setengah orang sampai 30 bekas. Tak kisahlah berapa banyak bekas, tapi yakin kita sembuh, insya-Allah kita sembuh. Okey, pasal kebas tangan tadi Kak Arma dah jawab Memang kita akan rasa kebas. Kalau orang tu apply majung lah. Kalau orang yang tak apply majung ataupun belum makan majung, belum guna minyak tu, kebas tu mungkin salah satu tak cukup air dalam badan. Mungkin tak cukup pergerakan, mungkin salah duduk. Jadi banyakkan minum air putih. Tapi ada orang yang mesej Kak Arma dia tunjuk jak air. 1 jam, 2 jam dia habis 1 jak penuh air tu. Jangan minum dalam satu masa ataupun 2 jam 1 jak. Bukan. 1 jak tu untuk 1 hari ataupun separuh hari. Jangan menyeksa diri, jangan merosakkan diri tau. So kena pandai balancekan minum air tu dalam masa 1 hari kena berapa. Sama juga dengan minum air dengan kita makan majun. Tak semua orang minum air liter dia sama. Mungkin Kak Arma 2 liter 1 hari. Mungkin orang lain 3 liter. Mungkin orang lain 2 liter setengah. Jadi ikut pada badan kita. Ada sempur. Okey, tadi ada soalan tadi pukul 5, pukul 6, pukul 5. Betul. Yang tu memang normal. Badan kita memang normal. Pukul 5, pukul 6 rasa tak sedap lah badan lah. Rasa lenguh lah, rasa penat lah, rasa gelisah lah. Tak payah fikir, tak payah apa. Memang tu adalah waktunya untuk mengganggu fikiran kita. Sama juga, pernah dengar tak orang-orang tua cakap, dulu-dulu masa kita kecil-kecil, orang tua cakap apa? Jangan main petang-petang ni dekat-dekat maghrib ni. Masuk rumah. Macam-macam. Tu tanda-tanda macam-macam ada. Jadi, masukkan dalam minda. Tak ada apalah. Penat je ni. Daripada aku duk fikir yang ni, baik aku mandi. Lepas aku mandi sebelum tunggu maghrib, baik aku zikir. Baca Quran. InsyaAllah lama-lama dia akan hilang. Berapa lama? Ni ada setengah orang tanya pasal berpantang. Ni yang berpantang ni lah yang paling Kak Arma sedih, kecewa sangat. Nak sehat tapi tak berpantang. Nak sehat tapi langgar pantang. Ada tu baru diorang beli makjun dengan Kak Arma. Kadang-kadang diorang beli Be Happy dengan Kak Arma. Kadang-kadang dia beli minyak Gester dengan Kak Arma. Kak Arma boleh tahu bila orang ni beli dengan Kak Arma. Berapa lama dah dia pakai produk ni. Berapa lama dah dia cuba makan benda ni. Kak Arma boleh tahu. Sebab ada seorang hamba Allah ni, dia mesej Kak Arma, dia sesak nafas, hulu hati dia sakit. Kak Arma tanya dia, awak makan apa tadi? Dia cakap dia makan ketam, sambal ketam. Kak Arma cakap, makan ketam? Kak Arma, alah Kak Arma, tak pedas pun sambal tu. Sambal tak pedas buat dengan apa? Tak pedas. Dengan lada kering. Habis tu lada kering tu boleh makan ke? Berapa lama dah awak makan makjun dengan Kak Arma? Berapa lama dah awak beli makjun Kak Arma? Lama dah Kak Arma. Lama tu dah cukup tak sebulan? Belum cukup lagi. Ya Allah, tolonglah. Please lah. Tu tak lama. Ingat dunia kita sekarang ni seminggu tu lama ke? 2 minggu lama? Zaman tok nenek moyang kita betul lah. Seminggu tu nak ambil masa seminggu lama. Sekarang seminggu tu sekejap sangat. Jadi nasihat Kak Arma, lagi lama awak berpantang, lagi cepat awak sembuh. Ikutlah pada badan awak. Please, dengarlah nasihat Kak Arma. Kalau Kak Arma suruh pantang, pantanglah.
So, apa benda yang boleh kita makan ketika waktu pantang? Senang je. Masuk dalam minda, tak kisah lelaki ke perempuan ke. Berpantang ni macam orang perempuan berpantan ketika bersalin. Makan ikan yang berbakar, makan ayam goreng berbakar ke, goreng ayam ke, makan sawi, makan carrot. Air apa boleh minum? Air putih, air carrot, air kurma. Air apple merah. Apple merah ni satu nasihat Karma. Jangan beli yang botol tu yang dekat pasar raya tu. Oh, air apple merah. Pergi beli yang kotak tu. Jangan. Air apple merah ni yang fresh. You kena blend sendiri. Okey, kebas tangan dah. Berat badan. Okey, berat badan ni ada orang tanya Kak Amar macam mana nak berat badan naik? Okey, satu je. Nak cepat sembuh, nak cepat berat badan naik, awak kena ubat diri awak sampai perut tu sembuh. Bila perut tu sembuh, everything semua okey, insya-Allah berat badan awak akan naik. Tapi kalau berat badan awak tak naik, itu tandanya dalam perut awak, usus awak belum 100% lagi sembuh. Sehat. Kalau perut dah sihat, insya-Allah awak akan naik berat badan. Makanlah apa pun awak akan naik. So, salah satunya amallah you strong. Nak cepat berat badan naik, ada setengah orang kata you strong. Macam Kak Remah dah boleh rasa dah berat badan naik sikit daripada dulu. So, Kak Ma tak amalkan you strong. Kak Ma makan be happy dengan si tenang. Tapi Kak Ma makan nasi banyak. Kak Ma makan kuih banyak. Kuih ni maksudnya kuih yang berpantang tu lah bukan kuih yang kat kedai. Okey. Kalau semput dada ambil minyak urut. Mingkat. Okey, ada soalan lagi. Okey, so now Kak Ma nak berbalik kepada tajuk yang Umi bagi dekat Kak Remah. Dah kaya, sihat tetapi kenapa masih bersama Kulusa? Okey. Satu adalah niat. Niat Kak Remah bila Kak Ma sembuh, Kak Ma nak ikut apa ustaz cakap. Kak Remah bila dah sembuh, tolong orang lain sembuh juga. Jadi maksudnya kat sini kita menambah nilai-nilai murni. So ni pun salah satu mentor Kak Ma bagi tahu, orang yang berjaya adalah orang yang suka menambah nilai-nilai murni kepada orang lain. Maksud nilai-nilai murni ni adalah macam tadi. Macam Umi cakap, sembuh, sihat, tapi dah kaya, kenapa masih lagi bersama? Sebab Kak Ma, kenapa Kak Ma masih bersama? Sebab Kak Ma nak tolong sahabat-sahabat Kak Ma yang kena macam Kak Remah, yang pernah sakit, yang pernah kena anxiety. So Kak Ma nak tolong diorang, Kak Ma nak bantu diorang sama-sama sihat dengan Kak Remah. Okey, lepas tu dah kaya, sihat, tapi kenapa dengan Kulusa? Yang kedua adalah income, side income. Seriously sebenarnya mula-mula Kak Ma tak nampak pun. Kulusa ni boleh buat Kak Ma dapat income. Semula-mula Kak Ma beli produk ni hanya untuk makan sahaja, untuk diri sendiri. Masa tu Ustaz belum launching lagi agent, belum launching lagi harga agent lain, harga jualan lain. Serius for your information, Kak Ma sebenarnya beli stok banyak-banyak tu bukan Kak Ma nak naikkan nama, bukan Kak Ma nak popular pun, bukan nak kejar nama, bukan nak kejar nombor 1, bukan nak kejar apa. Sebenarnya Kak Ma nak bantu sahabat-sahabat lain. Sahabat-sahabat lain supaya kalau diorang tak ada stok, Kak Ma boleh bantu diorang bagi stok. Kalau diorang tak mampu beli, Kak Ma bagi sedekah. Sebab itu yang Kak Ma nak buat. Kak Ma nak tolong orang lain. Sebab Kak Ma memahami ada setengah orang kena anxiety sampai berhenti kerja. Ada orang kena anxiety sampai bercerai. Ada orang kena anxiety sampai depression, tekanan jiwa, kemurungan. Jadi Kak Ma memahami sangat-sangat orang yang kena anxiety ni. Satu lagi Kak Ma ada kisah. Kakak, adik nak lagi ke ni kakak? Kakak Lia, tolong Mama. Pergilah tolong Mama. Ambil bekas dia sayang. Okey. Satu hari Kak Ma dapat call daripada sahabat baik Kak Remah, Kak Aizah. Mama, Ma ada stok majun dengan minyak tak? Ada Kak, tapi dekat office. Kenapa Kak tak? Kesian kawan Kak Aizah ni. Kawan Kak Aizah ni dah tak tidur dah lama dah.
Berbulan-bulan dah. Perut dia kembung tau. Masa tu tak boleh nak imagine sebab Kak Izzah yang call. Duk 5 minit selepas tu, masa tu Kak Amah je dekat rumah bersama anak-anak. Husband tak ada. Husband keluar. So bibik pun tak ada. So datanglah dapatlah call. Ya Kak, Arma kan ni? Ya, Arma ni. Bila dengar suara dia tu, Kak Amah rasa macam terkejut pun ada, nak nangis pun ada, sedih pun ada, nak tolong pun ada. Suara dia tu macam ibarat dia duduk dekat KL nak berlari nak datang rumah Kak Arma because of dia sakit. Okay. So Kak Mak cakap tak apa Kak duduk relax-relax. Kak pergi hantar dulu anak kat sekolah. Lepas hantar anak kat sekolah, Kak datang rumah Arma. Mak bagi location, Kak datang je rumah Arma. Masa tu kat rumah Kak Arma tak ada pun Mak Jom. Tak ada pun minyak. Yang ada cuma minyak yang Kak Mak pakai untuk anak Kak Arma dengan family Kak Arma je. Yang memang yang dah kita orang pakai dah. Lepas tu sampai je dia berlari tau. Berlari daripada depan rumah Kak Arma, pintu pagar kat rumah Kak Arma tu sampai kat tangga rumah Kak Arma tu dia berlari. Tanya, Kak, kenapa Kak? Cakap, Ma, tolong akak, Ma. Tolong akak. Akak dah tak tahan. Akak sakit sangat. Dia buat macam Kak Arma ni macam doktor tau. Macam ibarat pesakit dah tak tahan sangat sakit, berlari nak jumpa doktor. Macam Kak relax lah Kak. Dia dengan husband dia, anak-anak dia. So masa dia jumpa Kak Arma tu, Kak Arma cakap, Kak, muka dia tu pucat sepucat-pucatnya. Bibir mulut dia ni pucat sangat, tak nampak merah. Go. Mama nak buat live, go sayang. Lepas tu, Kak tak apa Kak. Hui, dengan semangatnya, dengan jati dirinya. Tak pandai pun sebenarnya, tapi semangat, ya Allah, aku nak tolong dia. Aku tak boleh tengok muka dia. Kesian dekat dia. Kak naik rumah Arma. Tapi rumah Arma tak ada orang tau. Naik Kak tak apa, Arma tolong Kak. Naik, for your information, perut dia tak berak, dia sembelit, dia berak tak lawas. Perut dia macam 5 bulan orang pregnant. Angin tak keluar. Badan dia angin tak keluar. So Kak Ma tengok dia tu, Kak Ma cakap, Astagfirullahaladzim. Kak, kenapa perut kakak ni sampai kembung sangat ni? Dah macam 5 bulan punya pregnant dah ni. Ma tolonglah Kak, Ma tolonglah Kak. Masa tu Kak Ma tak tahu nak buat macam mana. Kak Ma cakap, Kak tak apa. Kak Ma ambil tilam. Masa tu Kak Ma letak kat depan ruang tamu. Kak Ma cakap, Kak, akak duduk, akak baring. Akak cakap dekat anak akak, kakak-kakak tengok adik, Mama nak tolong aunty ni. Tu, masa Kak Ma ambil minyak glusa ustaz tu, Kak Ma urut dia. Urut mengikut cara yang ustaz dengan Umi ajar kat rumah. Kak Ma urut tu, dia bercakap macam mana? Masa Kak Ma pegang perut dia tu, ya Allah, ketuk tu kan macam bunyi tom drum. Ingat tak zaman-zaman kita dulu, kalau kalau zaman kita kecil-kecil dulu, mak kita, ayah kita selalu ketuk gendang tu masa kita nak buka puasa. Macam itulah. Pum bunyi macam tu. Kamu cakap, Kak, berapa lama dah ni akak tak kentut? Berbulan-bulan dah tak kentut. Ya Allah, Kak tak apa Kak. Arma, akak dah pergi hospital Kota Baru, akak dah pergi di hospital USM, akak dah pergi KPJ, akak dah pergi KBMC. Habis semua hospital kat Kota Baru ni dia dah pergi. Beribu-ribu dia habis. Tapi doktor kata dia tak ada apa, tak sakit apa. And ayat last yang Kak Ma tak boleh dengar daripada mulut dia, doktor pakar private bagi tahu, Kak, akak, saya dah buat macam-macam kat akak tak ada tanda sakit apa. Kak, akak balik, akak berserahlah dengan Allah Ta'ala, Kak doalah banyak-banyak. Tu ayat yang Kak Ma tak boleh dengar bila dia cerita kat Kak Ma macam tu. Kak Ma terus ambil ubat ustaz, Kak Ma urut dia. Lepas Kak Ma urut, perut baru tahu. Dia cakap, Mama, akak rasa macam nak kentut. Mama, Kak, kalau akak terkentut, akak minta maaf ya Arma. Tak apa Kak, kentut lah Kak, nak kentut lah. Masa tu bila dengar ayat je dia nak kentut, Kak Ma cakap, ya Allah, aku bersyukur aku boleh tolong dia, ya Allah. Kak, akak pergi solat asar. Lepas solat asar, Ma ajar akak urut badan pula. Masa lepas dia solat asar, dia muntah. Mama, akak nak muntah. Mama, akak nak muntah. Masa itulah suami dia terkejut. Suami dia cakap, isteri dia selama sakit tak pernah muntah. Bila Kak Arma urut perut dia, isteri dia muntah. Dia terkejut sampai dia cakap, ubat apa yang awak guna sampai isteri saya muntah?
Tak apa, abang sekejap lagi sebelum saya bawa balik ubat tu, abang ambil ubat tu, abang bawa balik rumah, abang bagi isteri makan dengan urut. So Kak Arma ajar suami dia cara nak urut isteri dia bila dekat rumah nanti. On the way dia balik rumah, masa tu dekat nak maghrib dia balik. Sampai dekat rumah, dia mesej Kak Arma, Arma, akak tak berak banyak hari berminggu-minggu. Arma selepas Arma urut badan dengan perut akak 10 kali akak masuk toilet. Akak rasa lega. Perut akak yang 5 macam 5 bulan apa ni? Kembung. Kemik. Dia kata kepek. Orang Kelantan panggil kepek. Kepek perut. Tak ada dah ni. Orang kata ni dia kentut dia berak. Dia kentut dia berak. Sampai Kak Arma pula naik risau. Ya Allah 10 kali berak. Aduh. Nanti kan tak cukup air dalam badan. Risaunya. Rupa-rupanya najis dia, kentut dia tu tak lawas. Bila kena ubat ustaz, dia keluar sampai 10 kali. Pukul 11.30 malam dia tidur, bangun pagi tu dia telefon Kak Arma pukul 7 pagi. Arma, akak sihat. Akak dah makin sihat. Start daripada situlah Kak Arma telefon ustaz. Ustaz, Kak Arma nak tolong orang lain juga sihat macam Kak Arma. Jadi jangan pandang Kak Arma dulu. Tolong. Kalau yang mana yang dah friend dengan Kak Arma, tengok sejarah Kak Arma berjaya. Kak Arma dah ada rumah besar, Kak Arma dah ada kereta besar. Tolong. Itu Kak Arma yang dulu. Kak Arma nak you all kenal Kak Arma yang sekarang adalah Kak Arma yang nak menolong sahabat-sahabat Kak Arma yang lain sihat. Macam Kak Arma, macam Kak Iza, macam yang lain-lain sahabat yang dah sembuh. Jadi Kak Arma nak you all yakin. Satu, yakin dengan produk. Dua, yakin dengan peramal kita. Yang ketiga, yakin dengan sahabat yang dah sembuh. Bila dia dah sembuh, ikut apa yang dia buat. Maksudnya kat sini, kalau dia kata jangan makan, jangan makan. Kalau dia cakap nanti dulu, jangan makan lagi, jangan makan. Kita nak sembuh, kita kena ikut orang yang dah sembuh buat. Sama juga kalau kita nak berjaya. Kalau kita nak berjaya, petua dia senang je. Ikut cara orang berjaya. Dah berjaya. Jadi, dekat sini pun sama. Nak sihat, ikut cara orang sihat tu buat kerja. Orang sihat tu makan. Orang sihat tu amalkan. Okay, alright. So, siapa-siapa yang ada soalan, boleh tanya Kak Arma. So, Kak Ma buat stok banyak-banyak. Ya Allah, setiap kali Kak Ma buat stok, habis. Setiap Kak Ma beli produk ustaz, baru je sampai hari ni terus habis. Kak Ma rasa macam, ustaz, berapa banyak sebenarnya Kak Ma kena order ustaz? Tiap kali Kak Ma order, tak sempat pegang kat tangan. Sampai je dekat postman hantar kat rumah Kak Ma. Kak Ma buka, terus masuk dalam plastik sampah. Plastik pos laju tu. Terus Kak Ma post. Kak Ma suruh runner. Okay, niat yang ketiga. Kak Ma suka sangat buat kerja ni. Kak Ma dapat pahala. Bukan Kak Ma kongsi Kak Ma seorang. Kak Ma boleh bantu ustaz. Kak Ma boleh bantu Umi. Kak Ma boleh bantu staf Kak Ma. Kak Ma boleh bantu runner Kak Ma. Maksudnya kat sini tahu apa? Kak Ma boleh beli produk ustaz. Maksudnya kat sini Kak Ma dah boleh spread. Kak Ma dah boleh kembangkan produk ustaz. Tu Kak Ma boleh tolong ustaz dengan Umi. Yang kedua, kenapa Kak Ma cakap Kak Ma boleh tolong staf Kak Ma? Kak Ma ada runner. Kak Ma ada staf Kak Ma. Yang mana runner tu pergi hantar barang-barang yang mana COD. So, cas COD tu Kak Ma bagi dekat runner Kak Ma. Kak Ma tak ambil untung. Yang mana yang ahli, Kak Ma jual harga sama macam ustaz jual. Kak Ma tak ambil untung langsung pun. Ustaz, kalau minyak tu harga member 45 lah Kak Ma jual. Kalau Mak Jun tu harga 65 lah Kak Ma jual. Kalau Be Happy harga 30 je Kak Ma je. Cuma Kak Ma cakap tambah postage je untuk post ataupun COD. COD tu untuk staf Kak Ma, postage tu untuk post laju menjalankan tanggungjawab. Post ke anda. Jadi Kak Ma boleh tolong staf Kak Ma dapat income hari-hari. On top of that, Kak Ma tolong gaji Kak Ma bagi dekat dia. Dia dapat extra income. Dia boleh beli minyak, dia boleh beli beras, dia boleh beli ikan, dia boleh beli telur untuk anak isteri dia. Jadi Kak Ma cakap dekat Rana Kak Arma, whatever duit COD awak punya, Kak Arma tak nak. Ambil dekat awak lah. Guna untuk awak lah. Kak Ma cuma nak duit
RM30, RM30. Kalau RM45, RM45. Kalau RM69, RM69. Jadi Kak Ma boleh tolong ramai orang. Kak Ma boleh membantu ramai orang melalui produk Kulusa. Okey, jadi macam semalam. Bulan lepas Kak Ma order produk 2,900 produk Ustaz. Ya Allah, Kak Ma pun tak faham. Macam mana Kak Ma boleh order banyak macam tu? Awak nak tahu tak, Kak Ma ni jenis yang bila Kak Ma beli produk, Kak Ma beli banyak. Bukan sebab Kak Ma kaya, ingat jangan fikir Kak Ma yang dulu Bukan sebab Kak Ma ada duit, bukan. Sebab Kak Ma ni suka beli, Kak Ma simpan. Sampai husband marah. Awak beli banyak-banyak tapi awak tak makan. Okey, tapi dengan produk Ustaz ni, Kak Ma pelik. Kak Ma pun tak sempat makan, barang tu dah Kak Ma post. Okey, macam semalam, macam bulan lepas 2,900 Kak Ma order. Kak Ma order 2,900 tak termasuk dengan madu. Madu Kak Ma order 10 botol terus. Kak Ma bagi tahu kat Ustaz, berapa Kak Ma boleh order? Satu pun boleh. Kalau Kak Ma nak banyak, 10 terus. Tak apa Kak Ma. Okey, 10 Kak Ma order. Kak Ma order madu 10. Lepas tu barang-barang lain, Be Happy, You Strong. Kak Ma tak minum You Strong pun Kak Ma beli. Tak apa. Kakak adik nak air ni, kakak bagi air kat adik kakak. Air. Cepat. Mama nak buat kerja sayang. Kejap, ya? Kakak cepatlah kakak. Okey. So, habis 2,900 tu habis. Lepas tu 2,900 Kak Ma beli tu bulan pertama Kak Ma beli 2,900. Masa tu Kak Ma tengok ranking Kak Ma nombor 3 ke nombor 2. Macam tu lah. Kak Ma pun tak ingat. Jualan yang orang beli. Kak Ma cakap dalam hati, ya Allah best lah pula. Sebab Kak Ma ni suka tengok-tengok orang ranking-ranking tau. Bukan sebab Kak Ma nak kejar glamour tak Tu yang boleh buatkan Kak Ma jadi rasa macam bersemangat untuk membantu orang lebih. So bulan kedua ni Kak Ma cakap dalam hati, bestnya kalau Kak Ma dapat nombor 1 kan. Kak Ma kena beli barang lagi banyak lah kalau Kak Ma nak nombor 1. Mana pemegang besar yang ada penutup pink itu? Tanya Papa lah. Ambil tu siapa? Tu air tu pun tak apa. Pergi ambil bekas tu. Okay. So bulan ni Kak Ma order dalam 3,000 lebih. Kak Ma order habis Kak Ma order. Yang Kak Ma paling Kak Ma nampak semalam. Semalam sampai 5 paket. Sampai 5 plastik besar pos laju sampai. Kak Ma order Be Happy 10. 10 order. Semalam saja Kak Ma dah post 6 botol. Tinggal 4 botol. Kak Ma cakap, aku order 10. Ingatkan sempatlah sampai hujung bulan. Ataupun sampai 14 hari bulan 4. Tak sempat sampai. Sampai je terus post balik. 6 botol dah daripada 10 tinggal 4. Majun kuat, majun dara. Kak Ma order. Tak silap Kak Ma 6 ke 7. 7 habis. Kak Ma tak sempat tengok. Bekas besarnya, cantiknya bekas ni. Ni boreh ke majung? Oh tak apalah. Majung rasanya Umi dengan Ustaz bagi tahu stok botol dah habis. Tak apa. Dah habis. Minyak Gester dah habis. Ustro dah habis. Madu dah habis. Cakap mesej kat Ustaz. Akak pun pening lah Ustaz. Kenapa akak order je habis? Order je habis. Sampai akak pening. Macam mana nak buat ni supaya akak boleh tengok stok kat rumah? Tak ada. Stok habis. So hari ni ramai yang mesej Kak Arma. Kak Arma ada lagi tak majung? Ada lagi tak minyak Gesta? Kak Ma ada lagi tak Be Happy? Kak Ma ada lagi tak You Strong? Kak Ma ni rasa macam nak cakap je, nak menjerit je cakap, Ustaz tolonglah buat stok banyak-banyak. Pening dah ni nak menjawab dengan diorang ni, stok habis, stok licin, stok habis, stok licin. Dan tu cakap, Kak Ma, bila stok nak ada balik Kak Ma? Cepatnya habis, cepatnya licin. Kenapanya Kilang tak buat produknya Kak Ma? Kak Ma dah tak larat nak jawab dah. Kilang tak boleh nak buat sebab cuti. Nanti kan kena merano lah semua nanti kan. Kak Ma cakap macam tu kat dia gelak. Jadi sebenarnya Kak Ma suka buat benda ni. Kak Ma jadi hari-hari Kak Ma happy. Bangun tidur je. Bukan setakat 3 Ustaz. 5. Ada tu 10. Kak Ma pernah tidur pukul 2 pagi. Menjawab mesej orang yang tak boleh tidur. Ada tu Kak Ma bangun pukul 6.30 pagi. 6.30 pagi tu dah ada orang mesej Kak Arma. Kenapa saya macam ni Kak Arma? Kenapa saya macam ni Kak Arma? Ada tu yang lebih tua pada Kak Arma pun telefon Kak Arma. Ada tu yang lebih muda pada Kak Arma pun Kak Arma. Macam cakap, aku tua dah. Semua orang panggil aku kakak. Yang tua pada aku pun dah panggil kakak. Tak apa. Tak kisah pun. Tapi Kak Ma seronok sangat-sangat.
Seronok dapat membantu orang lain sihat. Seronok dapat membantu orang lain dapat makan, minum produk yang ustaz buat. Jadi nak berjaya, nak dapat income lebih, sebenarnya kita boleh dapat income lebih melalui Kulusa. Apa yang kita makan, itulah yang kita share dengan orang. Apa produk yang buat kita sihat, itulah yang patut kita share dengan orang lain. Jadi nak berjaya tak perlu tunggu duit banyak, dek. Nak berjaya tak perlu ada duit berpuluh-puluh ribu baru nak buat stok. Tak perlu. Beli ikut kemampuan. Tapi ingat, orang yang berjaya adalah orang yang willing untuk keluarkan duit. Jadi tolong nasihat Kak Remah yang dah berpengalaman, pernah berjaya dalam hidup, jangan kemuk-kemuk. Tahu kemuk? Kemuk, kedekuk-kedekuk. Jangan kedekuk nak invest dalam bisnes kita. Jadi, kejap kakak sayang. Kejap you all. Kakak, benda ni tak boleh makan banyak-banyak tau. Ya, dah cukup. Finish. Okay, jadi nak berjaya, satu, jangan tunggu sembuh baru nak fikir macam mana nak buat income dengan Kulusa. You takkan sembuh. Yang kedua, nak tunggu ada duit banyak dulu baru nak beli stok, nak buat stok, baru rasa boleh berjaya dengan Kulusa. Tak perlu. Yang ketiga, nak tunggu bukti yang aku dah sembuh, sihat sepenuhnya, baru aku boleh tolong orang, baru aku boleh beli produk, baru aku boleh jual produk. Jangan. Benda tu tak akan terjadi kat dalam hidup awak. Benda tu tak akan terlaksana. Impian awak macam tu tak akan terlaksana dalam hidup awak. Jadi orang yang berjaya adalah satu, sikap dia adalah orang yang berani. Berani apa? Mengambil risiko. Risiko apa? Risiko nak sihat. Macam mana Kak Ma cakap risiko nak sihat? Contoh Kak Ma bagi tahu tadi kan, yang pukul 6, pukul 5 takut kan? Okey. So, lawan. Risiko tu maksudnya kena lawan. Aku risau betul lah ni. Pukul 6, pukul 7 ni datanglah balik ni rasa tak tenang ni. Tu dia panggil risiko. So, risiko dia jangan takut, lawan. Lawan sebab apa? Sebab benda tu nak uji kita. Sebab tu ni otak kita ni dah berjalan. Awak belum berjalan, otak ni dah berjalan ke depan dah. Awak esok, awak nak tidur, malam ni nak tidur, esok awak dah fikir dah. Tu yang rosak tu. Tu yang anxiety tak sembuh tu. Jadi sebelum tidur tu terus masukkan dalam mindset, aku nak tidur, ya Allah. Aku maafkan ke semua orang yang pernah buat silap dengan aku. Ya Allah, aku nak tidur dalam keadaan tenang supaya aku bangun dalam keadaan sihat. Itu yang selalu Kak Ma amal selepas Kak Ma sihat daripada anxiety. Okay, alright. So, yang kedua, berjaya melalui produk ni kan, masih bersama Kulusa ni kan. Okey, duit. Maksudnya kat sini contoh ada orang tanya Kak Remah, apa amalan Kak Remah Kak Remah sentiasa berjaya. Apa amalan Kak Remah duit Kak Remah sentiasa masuk mengalir, tak putus-putus. Ada orang tanya Kak Remah, bonda, saya tengok bonda ni kan simple je orangnya tapi duit banyak. Setiap kali orang minta tolong, Kak Bonda boleh bagi. Setiap kali orang datang minta sedekah, Kak Ma boleh bagi, Bonda boleh bagi. Setiap kali orang minta baju, Kak Bonda boleh bagi. Setiap kali bulan puasa, Bonda boleh bagi sedekah. Setiap kali anak yatim datang bagi makan, Bonda boleh bagi. Apa amalan Bonda sebenarnya? Okay, Bonda ingat satu, leader Bonda ajar ataupun orang ustaz-ustaz selalu cakap, Allah tak pandang berapa banyak kita dapat, berapa banyak duit kita simpan, tapi Allah pandang kita adalah berapa banyak kita dapat memberi. Jadi kalau ada 10,000 tu cuba awak fikir berapa banyak awak memberi. Kalau dapat income 3,000, cuba awak fikir 3,000 tu berapa banyak awak bagi setiap bulan dekat orang. Jadi rezeki nak mudah masuk adalah salah satu adalah ajar diri kita memberi, bersedekah. Masuk bonda kat sini.
Jadi sama juga dengan produk kita yang you all makan, yang you all minum ni. Contoh ada orang mesej Kak Arma, Kak Arma, saya nak beli makjun tapi saya tak ada duit lah Kak Arma. Macam mana awak nak sembuh kalau awak berkira? So setiap benda awak nak buat, awak jangan berkira. Jangan berkira, jangan kedekut, jangan. Macam mana Kak Ma nak cakap Bukan Kak Ma nak cakap Kak Ma ni ada duit banyak, Kak Ma boleh beli macam-macam. Sampai ada orang mesej juga Kak Ma. Kak Ma cakap sedap lah, Kak Ma banyak duit. Kak Ma cakap sedap lah, Kak Ma ada duit, macam-macam Kak Ma boleh beli. Tak, bukan maksud Kak Ma macam tu. Maksud Kak Ma kat sini, badan kita nak sihat. Kalau dulu kita makan, contohnya Kak Ma bagi example tau. Macam dulu kalau kita sanggup ikat perut nak pergi bercuti, you all sanggup. Ada setengah orang tu ikat perut. Sanggup ikat perut. Tak nak makan dekat rumah, tak nak makan dekat office, nak makan dekat hotel. Ada juga orang yang macam tu, sanggup tak makan daripada pagi, petang. Sebab apa? Malam tu ada dinner. Kenapa? You all sanggup. You all sanggup ikat perut demi you nak lepaskan nafsu you all sendiri. Nafsu sendiri nak makan sedap. Tapi kenapa you nak kedekut? Kenapa you nak berkira benda yang nak buat you sihat, nak buat you sembuh? Nak berkira tak boleh belilah, tak boleh makanlah, lambat boleh belilah, produk mahal. Ada orang mesej ke Kak Arma cakap, tak boleh murah lagi ke? Mahalnya produk ustaz ni. Ayo. Kadang-kadang Kak Ma pening orang macam ni. Kadang-kadang Kak Ma sedih pun ada orang macam ni. Mahal produk ustaz, tapi benda lain sanggup boleh beli, benda lain sanggup boleh makan. Beli makanan mahal, beli stik, ada stik tu sampai RM100, RM200, ada stik sampai RM50 satu keping. Sanggup boleh makan, tapi ubat boleh lagi nak fikir-fikir banyak kali, kata mahal lah, nak murah lagi lah, nak apa semua ni lah. Kalau orang tu berkira untuk diri sendiri, you tak akan sembuh. You takkan sembuh. Kalau you berkira bukan untuk orang lain tau, untuk diri sendiri. Ni Kak Arma cakap, dah nak sebut bonda dah. Ni Kak Arma cakap nak suruh memberi, tapi you tak memberi lagi. You nak beli produk pun you dah kedekut untuk diri sendiri. Macam mana you nak amalkan diri you jadi orang yang memberi? You takkan dapat. You takkan sembuh. Jadi nasihat Kak Arma bulan ni cuba masuk ni. You ada setengah orang dah dapat gaji, Kak Ma rasa. Ada setengah orang yang belum dapat gaji lagi. So Kak Ma rasa yang mana yang dapat gaji tu, contoh Kak Ma bagi example. Ini yang Kak Ma buat dulu tau, sebelum Kak Ma berjaya. Kalau Kak Ma dapat gaji berapa yang nak cakap Dulu contoh gaji Kak Arma 3,000 dulu. Dulu gaji Kak Ma 3,000. Kak Ma akan ambil 10% daripada 3,000. Kak Ma akan tolak tepi. 10% itulah Kak Ma guna RM300 untuk memberi. Macam-macam. Kak Ma beli barang ke, Kak Ma beli baju ke, Kak Ma beli apa-apa, Kak Ma bagi ke orang. 10% je. Kalau tak mampu 10%, you bagilah 1%. Ikut kemampuan Tapi Kak Ma dulu 10%. Setiap kali Kak Ma dapat gaji, 10% daripada gaji Kak Ma akan letak tepi untuk Kak Ma memberi. Mana Kak Ma nak pergi masjid ke, Kak Ma jumpa orang tepi jalan ke, orang datang jual kerepek ke, Kak Ma tak beli pun kerepek, Kak Ma bagi duit je. Tak payah kerepek saya tak makan, nak ambil duit ni, saya sedekahkan awak, kesiankan awak. Jadi kena ada dalam diri niat untuk memberi. InsyaAllah Tuhan akan bagi rezeki yang lagi banyak. Orang yang memberi juga, Allah akan tarik nikmat dia, nikmat sakit, tapi Allah bagi ganjaran je, nikmat kesihatan. Jadi melalui memberi juga kita akan cepat sembuh. So jangan kedekut, jangan berkira dengan duit. Ingat, duit ni ada dua kategori. Duit ni ada dua maksud. Satu, duit boleh buat kita lagi happy. Duit boleh buat kita lagi jadi orang yang mulia. Duit juga boleh buat Allah pandang kita dengan pandangan yang sangat mulia. Dan duit satu lagi adalah duit yang mana yang boleh buatkan kita angkuh, sombong, ego, musnah. Awak nak duit dalam kategori dia duit dalam poket awak nak kategori yang mana? Awak nak yang lebih bagus ataupun awak nak diri awak yang lebih buruk?
ada dua. Dua itu yang boleh buat awak jadi macam mana. Satu lebih bagus, satu lebih buruk. Jadi tanam dalam diri, jadilah orang yang kategori yang pertama, orang yang mulia. Maksudnya kat sini mulia adalah orang yang suka memberi, orang yang suka menambah ilmu, orang yang suka membeli produk-produk untuk diri sendiri. Okey, kalau siapa-siapa ada soalan, boleh tanya soalan kat sini. Siapa-siapa yang nak tanya soalan, boleh tanya Kak Arma. Jangan dengar Kak Arma bercakap je. Tanya soalan. Okay, so now Kak Arma nak bagi tahu siapa-siapa yang message Kak Arma hari ni yang tanya pasal produk ustaz apa semua, minta maaf banyak-banyak daripada hujung kaki sampai hujung rambut. Semua produk ustaz bersama Kak Arma yilek. Laah bahasa Arab panggil. Okay, bahasa Melayu kata tak ada, habis. Licin, yilek. Tak ada, langsung dah dengan Kak Arma. Yang ada cuma tinggal be happy dengan Mak John minyak Gesta untuk kegunaan diri sendiri. Okay, alright. So, Ustaz tolong, please help me. Umi, please help Kak Arma. Kak Arma nak semua produk Ustaz. Kalau boleh minggu depan ada ya. Kalau tak dapat banyak, sikit pun tak apa. Kak Arma rasa macam dah jadi orang yang rasa sasau. Tahu sasau? Bukan sasau ke arah yang tak elok Sasau ni maksudnya aku bangun pagi ni, alah aku nak buat apa hari ni Aku nak post barang dah tak boleh post. Aku nak tolong staff aku dapatkan duit untuk COD dah tak boleh, dah tak ada duit, dah tak ada produk. Jadi Kak Arma rasa tak ada dah peluang untuk Kak Arma menambah nilai-nilai murni. So sebab itulah Kak Arma cakap ke Umi, Kak Arma boring, Kak Arma tak nak buat apa. Boleh tak Kak Arma nak live? So that's why lah hari ni Kak Arma live, sebab Kak Arma nak share betapa seronoknya dengan produk Kulusa ni. So Kak Arma tak minta banyak dengan Ustaz. Yang Kak Arma minta dengan Ustaz dengan Umi, tolong doakan Kak Arma sihat walafiat supaya Kak Arma dapat tolong orang lain, sedapat Kak Arma tolong kawan-kawan Kak Arma yang lain yang belum sihat akan jadi sihat sama-sama dengan Kak Arma. Siapa nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Boleh tanya soalan. Jadi, yang mana yang tak dapat nak buat stok, yang mana yang tak ada duit nak buat stok, tolong buat stok untuk diri sendiri. Please, kalau nak lagi bagus you nak jadi orang yang bagus, you nak jadi orang yang cepat sembuh. Jom sama-sama kita bantu Umi. Kita laksanakan tanggungjawab jadi orang yang suka menambah nilai-nilai murni. Kita promote produk Ustaz, bukan untuk orang lain, untuk diri kita juga. Malah kita dapat ganjaran yang hebat. Pada Hai. Are you Upi? Are you Upi? Saya Upi. Ni dah nak minum. Ni. Okay, ada soalan? Siapa ada soalan? Boleh ajukan soalan dekat Kak Arma. Boleh. Ada soalan? Siapa ada soalan dekat sini? Boleh soalan. Siapa-siapa yang belum friend dengan Kak Arma, boleh friend Facebook. Kalau dah penuh, minta maaf. Boleh follow IG. Tapi Kak Arma IG ni tak berapa nak ni sangat. Tak berapa nak aktif sangat. Kak Arma selalu aktif dalam Facebook. So Facebook Kak Arma, Arma Wahab. InsyaAllah semua dalam proses. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Kak Arma doakan semoga dipermudahkan urusan Ustaz. Semoga botol-botol produk-produk Ustaz boleh laksanakan. Sambung silaturahim Allah bagi rezeki sihat, rezeki harta, rezeki tenang dan umur. Amin ya rabbal alamin. So, siapa ada soalan? Boleh tanya soalan. Ada orang tanya Kak Arma satu lagi soalan. Ada orang tanya Kak Arma, macam mana nak kontrol stres? Macam mana nak kontrol stres And then ada soalan lagi yang telefon Kak Arma. Kak Arma, berapa lama anxiety ni nak keluar daripada minda kita? Berapa lama kita nak totally sihat? Maksudnya dia dah sihat perut. Dia dah boleh makan, dah okey, dah tenang apa semua. Tidur pun dah lena. Cuma anxiety ni masih ada dalam minda dia. Ingat, anxiety ni bukan senang nak keluar. Anxiety ni sebab apa yang Kak Arma cakap berdasarkan apa yang Kak Arma lalui. Kak Arma pernah call Kak Aizah.
Ustaz kata Kak Ma dah sembuh, tapi kenapa Kak Ma masih ada lagi macam ciri-ciri anxiety? Sebenarnya anxiety ni bila sembuh tu terus sembuh ke? Tak. Anxiety ni ambil masa juga. Ada orang 3 bulan, ada orang 5 bulan, ada orang setahun. Dia sebenarnya depends kepada kita punya stress level. Maksudnya kalau kita boleh kontrol stres, boleh tidur dalam keadaan lena, boleh tenang, boleh buat kerja macam biasa, insya-Allah anxiety tu lama-lama kekurang sikit demi sedikit sampailah dia tercabut. Hilang dengan sendirinya secara tak sedar, kita tak sedar pun anxiety tu keluar. Okey. Stres. Kalau ada orang tanya Kak Arma, kadang-kadang saya stres lah Kak Arma, banyak kerja nak kena buat. Ingat, kita hamba Allah, kita sentiasa diuji. Tak ada orang yang di atas dunia ni sebagai hambanya tak pernah diuji. Jadi stres tu mana-mana orang akan ada stres. Cuma macam mana cara kita nak kontrol. Satu, perbanyakkan solat sunat. Perbanyakkan baca Quran. Perbanyakkan zikir. And then cari orang yang boleh bercakap dengan kita, yang boleh mendengar kita punya luahan. Lepas tu selalulah amal surah. Macam Kak Arma, orang tanya Kak Arma selalu amal surah apa Bonda selalu baca Quran surah apa Tiap-tiap malam sebelum Kak Arma tidur, sebelum Kak Arma pejam mata, Kak Arma akan baca Yasin, Kak Arma akan baca Al-Mulk, Kak Arma akan baca surah As-Sajdah. 3 surah tu tak pernah putus. Setiap malam Kak Ma akan baca. Kalau Kak Ma kepenatan tertidur pun, Kak Ma akan bangun tengah malam, Kak Ma akan buka balik Quran. Kalau tak buka Quran pun, Kak Ma ambil telefon, Kak Ma Google, Kak Ma cari surah apa. Lepas tu Kak Ma baca daripada telefon tu. Sambil baring pun boleh baca buku Quran. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Okey, ada orang mesej Kak Arma. Kak Arma, kenapa saya tengok Kak Arma bersemangat sangat? Cara Kak Arma bercakap, cara Kak Arma bagi salam. Sebenarnya, itu salah satu cara kita nak kontrol anxiety. Salah satu cara kita nak kontrol kita punya stres. Kita kena banyak lapangkan hati ataupun bukakan hati. Maksud sini besarkan hati. Kena selalu besarkan hati. Maksudnya kat sini kita kena pandang sesuatu benda dengan pandangan hati yang mulia, hati yang besar. Jadi sentiasa happy, insya-Allah kita akan sembuh. Kita akan cepat lagi sembuh. Jadi kena selalu senyum, tak perlu kata apa-apa. Dengan senyuman pun awak dapat pahala. Jadi kalau ada masalah pun senyum sesenyum-senyumnya. Penat macam mana pun senyumlah. Senyum tu juga akan boleh buatkan awak hilang penat. Okey, siapa ada suami kat sini? Say I. Bagi love sikit, bagi like sikit Kak Aman, nak tahu berapa ramai yang ada suami ataupun berapa ramai yang ada isteri kat sini. Tolong like Kak Aman, nak tahu berapa ramai. Seorang like. Okey, seorang. Siapa tu? Siapa tu yang ada suami tu? Alah. Bagi love, bagi like. Kak Aman nak tahu berapa ramai yang ada suami, berapa ramai yang ada isteri kat dalam live ni. Seorang je? Ustaz Luqman seorang je ke ada isteri? Yang lain tak ada suami ke? Tak ada isteri ke? Yang lain mana? Jawab. Bila Kak Amar tanya soalan, please jawab. Jangan senyap. Orang yang senyap, orang tu lagi susah nak hilang penyakit. Jadi bila orang tanya, jawab. So insya-Allah bila kita sentiasa meluah, jangan pendang meluah, insya-Allah kita akan cepat sembuh. So, siapa lagi ada suami, ada isteri kat sini? Say I. Oh, itu banyak dah tu live love I tu. Okey. Nasihat karma. Banyakkan peluk. Peluk suami, peluk isteri.
Ingat siapa-siapa yang dekat sini, kalau lelaki. Kalau lelaki senyap susah nak dibantu. Betul Ustaz. Sebab tu Kak Amal cakap jangan senyap. Dekat sini Boleh Mama tolong cari bekas? Mama letak mana bekas tadi pagi Mama basuh? Sebab nak bagi makanan ke kucing. nak bagi makanan kat kucing, bagi tanya papa. Papa yang ambil bekas tu. Okey. Papa? Betul. Kena sentiasa ada. Ada, okey. Ni lelaki kalau lelaki sakit, satu, nak cepat sembuh, suruhlah isteri sentiasa peluk awak. Sama juga dengan isteri. Kalau awak nak cepat sembuh, awak suruhlah suami awak peluk awak. Awak stres ke, awak pergi jumpa dia, awak cakap, "Bang, please peluk saya. Please peluk saya penat. Saya stres." Ma ada suami. Ma ada suami tercinta. Ya Kak Ani. Kak Ani janganlah keluar. Kak Ani janganlah bukakan rahsia suami tercinta Arman. Alamak. Yes. Maksudnya kat sini, kalau awak penat tak kira suami ke husband ke wife ke, suami ke isteri ke, please, kalau awak penat ke, awak stres ke, please pergi dekat diorang, pergilah salah satulah. Kalau isteri pergi kat suami, kalau suami pergi kat isteri, tolong peluk saya. Jangan peluk lama-lama nanti kan tak masak. Kan malam nanti kan tak dapur tak itu ni tak menyala nanti kan, tak masak nanti kan, jadi benda lain kan. Peluk dalam masa 5 saat ataupun dalam masa 1 minit. So insya-Allah bila awak dalam pelukan orang tersayang, gugur penat awak tu jadi hilang. Tak semestinya perlu ubat. Sebenarnya ubat yang pertama adalah pelukan. Pelukan suami tercinta, isteri tersayang. Jadi yang mana penat, yang mana gelisah, tolong jumpa orang yang tersayang ni, please suruh dia peluk. InsyaAllah awak akan tenang, insyaAllah awak akan sihat. Awak lakukan setiap kali awak rasa stres, setiap kali awak rasa penat, setiap kali awak rasa tak tenang. No. Finish. Okay, alright. So, siapa ada soalan? Cepat. Siapa ada soalan? So, siapa ada soalan? Boleh bagi soalan dekat Kak Arma. Kak Arma bagi masa untuk you all bagi soalan. Ada tak kat sini yang nak jawapan ataupun maksudnya masuk Kak Arma yang tanya soalan tapi Kak Arma tak jawab lagi soalan? What is that? What is that? Yes. That. What's that? What is that? That. Yes. Yes. Yellow. Yellow. This one? Then pink. Pink. This one? This one? This one? Yellow. Yellow. Okay, ada soalan? Kak Ma tunggu soalan. Siapa-siapa nak bagi soalan, boleh bagi soalan. So, jom sama-sama kita menambah income kita melalui Kulusa Terapi. Alhamdulillah, bulan lepas Kak Ma nak share sikit pasal bonus Kak Arma. Sebenarnya terkejut juga, tak sangka pula dapat banyak. Kalau tak ada pasangan pula. Kalau tak ada pasangan pula, cari ibu. No, don't do that. Okay. Cari pasangan Ustaz. Sorry. Cari pasangan pula dah. Maksud kat sini, cari ibu, ayah. Kalau lelaki, yang mana yang rapat dengan mak lah. Yang mana yang rapat dengan ayah lah. Kalau anak perempuan, please pergi jumpa mak, peluk. Suruh mak awak peluk awak. Ingat tahu, pelukan mak ni lagi best tahu sebenarnya. Ya Allah, hanya Tuhan saja yang tahu bila dapat pelukan ibu ni. Jadi yang mana tak ada pasangan, cari ibu ayah. Ataupun yang mana tak ada ibu ayah, jangan cari pasangan songsang. Jangan cari yang bukan muhrim. Carilah kakak-kakak ataupun orang yang boleh membantu awak
supaya awak Yeah, tenang. Lagi soalan? Kak Ma menunggu soalan. Tolong bagi soalan. Okey. Soalan, siapa ada soalan? Cepat-cepat, siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Mana soalan ni? Bagi soalan, bagi soalan. Ya ke Ustaz? Ustaz tak ada ibu sejak umur 5 tahun lagi. Tak apa Ustaz. Ustaz sekarang dah ada isteri tersayang. InsyaAllah isteri tersayang sampai ke syurga. Bonus dapat berapa? Bonus dapat berapa? Bulan lepas Ustaz ni saja je. Bulan lepas Kak Ma dapat 500 lebih. Sampai Kak Ma cakap dekat husband Kak Arma tau. Kak Ma cakap, bang, ayang tak pernah buat bisnes produk-produk kesihatan ni. Kak Ma tak pernah buat Sejujurnya Kak Ma tak pernah buat. Kak Ma tak pernah jual produk kesihatan. Kak Ma tak pernah jual Alpha Lipid lah, Mary Kay lah. Apa lagi HPA lah. Macam-macam produk kesihatan. Kak Ma tak pernah meniaga sebelum ni. Memang Kak Ma sebenarnya kepakaran Kak Ma meniaga melalui mulut. Maksudnya kat sini, Kak Ma berjaya dalam industri keuangan adalah melalui mulut. Kak Ma cakap je dapat duit. Kak Ma cakap je Kak Ma dapat duit. Kak Ma bagi motivation, orang bayar. Kak Ma bagi talk dekat company-company, orang buat simpanan, Kak Ma dapat duit. Jadi, kepakaran Kak Ma sebelum ni adalah melalui cakap. Kak Ma cakap dapat duit. Sampai ada orang cakap, Bonda cakap je keluar duit. Bonda cakap je keluar duit. Tu dulu. Sekarang ni Kak Ma berjinak-jinak setelah Kak Ma sihat. Bila Kak Ma dah sihat, Kak Ma berjinak-jinak dalam produk Kulusa terapi ni kan. Bulan pertama Kak Ma beli, Kak Ma main beli je. Beli habis. Kak Ma dapat bonus 500 lebih. Tak silap Kak Ma dalam 500.5, dekat-dekat 500.5 macam tu. So, 500.5 ke 570. Macam tu lah Ustaz tak ingat betul-betul exactly figure. Kak Ma cakap kat husband Kak Arma, Bang, saya beli produk Ustaz ni 2,000 lebih, dekat 3,000 tak silap. Saya dapat 500 lebih. Macam tak percaya. Bestnya dapat 500 lebih. Macam tu. Ingat rasa macam seronoknya, walaupun sebenarnya 500 tu dalam masa kalau Kak Ma buat kerja Kak Ma yang ni lah, yang dulu-dulu 500 tu dalam masa 1 jam Kak Ma boleh dapat. Orang bayar Kak Arma 500. Okay. The highest orang pernah bayar Kak Arma 9,000. Sekali Kak Ma cakap orang bayar 9,500. Okay, so Kak Ma rasa macam dulu Kak Ma rasa macam alah 500 sikit je Tapi bila Kak Ma join Kulusa terapi ni, Kak Ma dapat 500 lebih. Kak Ma cakap, wow, bestnya. Macam tak percaya. Macam tak percaya. Bulan ni lebih lagi. Yes, betul Ustaz. Macam tak percaya Ustaz, serius. Seronok sangat dapat bonus daripada Kulusa terapi ni. Ustaz mesej, Kak Arma, bonus dah masuk, cuba cek. Kak Ma pun cek lah. Ustaz betul ke dapat banyak ni? Kak Arma dapat banyak ni. Bestnya. Itu yang buatkan Kak Ma lagi jatuh cinta dengan Kulusa terapi. Lagi jatuh cinta dengan produk Ustaz dan Umi. Sampai Kak Ma cakap, ya Allah, bagilah peluang untuk aku menolong orang lain dekat luar sana. Bagilah peluang bulan ni aku dapat tolong lebih ramai lagi. Kalau you all tak percaya, you all mesej Ustaz. You all tanya Ustaz, apa yang Kak Ma tanya Ustaz? Mesej siapa yang Kak Ma tanya Ustaz dan hari ni? Kak Ma tanya Ustaz, ayat pertama Kak Ma tanya Ustaz, bila produk ni nak ada lagi Ustaz? Kak Ma tak tahu nak buat apa ni Ustaz. Kak Ma nak tolong orang Ustaz. Soalan kedua Kak Ma tanya Ustaz, kalau boleh Ustaz, buat cepat-cepat ya Ustaz. Kesian dekat orang luar sana yang nak beli produk ni. Kita orang Kak Arma ni dah terfikir. Sebab apa? Ingat Kak Ma nasihatkan dekat you all semua, kalau yang mana ada duit lebih, please buat stok sekarang. Buat stok.
kan sambil tolong orang je kan? Ya, betul Ustaz. Kak Arma tolong orang je sebenarnya. Kak Arma beli dengan harga ahli. Kak Arma jual dengan harga ahli. Sampai Ustaz cakap, Kak Arma tak ambil untung ke tak? Kak Arma ambil postage bagi dekat Postmate, COD bagi dekat staff Kak Arma. Bayar. Jadi Kak Arma tak untung kat mana? Kak Arma cuma untung daripada bonus Ustaz. Tu je. Kak Arma tak ambil lebih. Ada orang tu terkejut. Kak Arma jual berapa? Sama je jual dengan macam harga Ustaz. Oh, Kak Arma tak jual harga lain? Tak. Kalau you ahli, jual harga ahli lah. Jadi memang Kak Arma nak tolong saja. Tapi minta maaf. Sekarang memang betul Kak Arma ada duit. Kak Arma boleh beli stok banyak-banyak. Tapi satu je nasihat Kak Arma. Lepas 14 bulan 4 ni Arma bagi tahu jujur ni kita besar kemungkinan tempoh PKP akan dilanjutkan. Mungkin sampai ke raya. Mungkin serius Kak Arma cakap ni sebab apa? Berdasarkan daripada maklumat, berdasarkan daripada news yang Kak Arma dapat, Kak Arma dah share dekat Ustaz dah. Kerajaan mungkin akan ganjakkan kepada 2 bulan lagi. Kenapa jadi macam tu? Satu, kadar COVID-19 pesakit makin naik. Yang kedua, kematian makin naik. So, yang ketiga, terlalu ramai orang bebal, paloi. Orang Sabah cakap paloi. Orang Kelantan cakap degil, kerah pedah. Orang KL cakap tak dengar kata. Ketegak orang Kedah kata. Dia tak fikir benda ni serius. Dia buat main-main. Tu yang ramai orang masih lagi keluar rumah. Dia tak fikir benda ni adalah satu, bukan bencana tau, satu ujian daripada Allah Ta'ala. Okay, so sebenarnya Kak Arma nak bagi tahu yang mana yang ada duit lebih, please buat stok betul mah. Kak Ni, yes Kak Ni, please bila stok lepas ni ada Ustaz dengan Umi dah buat stok, please beli banyak-banyak, buat bekalan sampai raya. Please, yang paling penting adalah bulan Ramadan. Perbanyakkan stok dan amalan nanti bulan puasa bukan makan je kena buat amalan. Cuma Kak Arma nak bagi tahu, please, sebab Kak Arma takut Kak Arma tak boleh nak tolong, sebab Kak Arma takut nanti bila PKP dilanjutkan, Kak Arma takut Postmate penat, Postmate pun nak raya, Postmate pun nak rehat. For your information, Kak Arma tengok muka Postmate pun Kak Arma sedih. Ada yang call Kak Arma cakap, Kak, boleh tak suruh staff runner Kak datang ambil? Kenapa? Kita orang dah penat dah. Ada yang berganti-ganti, ada yang buat part time, ada yang, Kak, saya ni part time je Kak. Bukan yang orang yang selalu hantar barang kat rumah Kak, kat office Kak. Saya office Kak kat mana? So bila Kak Arma dapat call orang bagi tahu office Kak Arma kat mana, Kak Arma dah tahu dah. Orang tu bukan orang yang selalu hantar barang Kak Arma. Kalau orang yang selalu hantar barang Kak Arma, bila office tutup dia akan hantar ke rumah Kak Arma. Jadi nasihat Kak Arma sebelum Okey, Rosnita, satu nasihat Kak Arma nasihat Kak Arma. Biar orang sebelah rumah kita. Jangan kita fikir nak sehat, nak sembuh. Orang yang bagus adalah orang yang mendoakan orang lain. Maksudnya kat sini, jom kita doakan dia supaya Allah bagi hidayah dekat dia, Allah bagi dia sihat, Allah bukakan minda dia. Yang virus ni sangatlah risau. Jadi suruh dia duduk rumah. Jadi kita doa banyak-banyak, niat sedekahkan doa tu untuk dia. Moga-moga jiran Rosnita ni berubah. Lepas ni duduk rumah. Sama-sama kita doakan. Ya, sebab jangan sebut nama, jangan sebut orang sebelah. Sebab takut nanti Allah uji awak dengan lagi susah nak sembuh. Jadi berlapangkan dada, buka hati macam Kak Arma cakap, luaskan minda, luaskan hati. Jangan jadi orang yang sepit hatinya, sepit hati ataupun keras hati ataupun babal, ketegak, paloi. Maksudnya kat sini kita sama-sama doakan orang-orang yang degil tu semua supaya dia insaf, dia berubah, boleh balik duduk kat rumah. Sama-sama kita bantu orang-orang macam ni. Okay, so now Rosnita, Kak Arma nak kalau boleh buat stok ya, buat stok sampai raya. Seminggu selepas raya. Ya, kalau boleh buat stok awal-awal dapat
duit, simpan duit, beli barang ustaz. Macam hari ni Kak Amar dah cakap ke ustaz, tolonglah buat produk ni. Buatlah cepat-cepat, packaging cepat-cepat. Satu, sebab apa? Sebab Kak Amar sendiri pun tak ada stok. Untuk diri sendiri pun tak ada stok. Takut nak tegur sebab dia orang India. Kami doakan je. Yes, betul, doakan. Mana tahu satu lagi. Ingat, Kak Ma nak bagi satu kisah untuk you all, pengajaran untuk you all, ataupun sebagai sumber inspirasi dekat you all. Kak Ma pernah mengislamkan orang. Kak Ma pernah tolong orang India duduk sebelah Kak Ma, menangis nak masuk Islam. Masa tu Kak Ma terkejut sangat-sangat. Dia cakap, Kak Arma, please help me. Dia dengar Quran, dia dengar azan daripada dia kecil. Tapi hidayah dan sahabat yang nak support dia untuk dia masuk Islam tu tak ada. Jadi tolong guide saya supaya saya boleh masuk Islam. Jadi Rosnita, ingat sekarang adalah ujian. Kalau Allah makbulkan doa awak, mana tahu jiran awak India tu tengok bencana ujian ni, Allah bagikan hadiah ganjaran. India tu datang rumah awak nak masuk Islam, kita tak tahu. So sama-sama kita doakan. Kak nak buat stok macam mana? Kak, stok tak ada. Rizwan, yes betul, stok tak ada. Nanti Kak Ma dapat mesej daripada Ustaz, InsyaAllah dalam minggu depan, minggu satu depan lagi, InsyaAllah stok tu dah ada. So sebelum stok tu dah ada, please simpan dulu duit. Takut nanti bila stok ada, duit tak ada, tak boleh beli juga. Get ready, stok tengah disusahkan. Kan betul Kak Ma cakap tu, get ready. Ready dengan duit. Ready dengan duit. Sekarang ni yang penting ada duit tu baru boleh beli barang. Tak ada duit tak boleh beli barang. Kalau ada barang tak ada duit pun tak boleh beli. Betul tak? Jadi untuk sementara ni seketika Ustaz dengan Umi tengah cari sumber-sumber barang-barang untuk jadikan stok. Please sediakan duit. Ni nasihat daripada Kak Arma. Sediakan duit. Nanti bila stok dah ada, terus kira makan hari ni, majum berapa lama, satu bekas tu untuk berapa hari, minyak untuk berapa hari, Be Happy untuk berapa hari, stok You Shop berapa hari. So You Shop lah dah, You Strong. Sorry You Strong. Jadi kira terus untuk 2 bulan. Bulan 4 dengan bulan 5. So kalau sebulan majum 4 botol, majum 4 bekas. Ya, Be Happy 4 botol, You Strong 4 botol, bermakna you kena beli 8 botol. 8 botol Be Happy, 8 botol maju, 8 botol You Strong. Get ready. Yeah, get ready. Jadi sediakan duit untuk 2 bulan terus untuk buat stok bulan 4 dan bulan 5. Faham clear kat sini Kak Ma takut nanti risau bila stok sampai Kak duit dah simpan, tunggu nak stok je. Okey, bagus. Ingat duit tu untuk 2 bulan punya stok. Bulan 4 dengan bulan 5. Sebab Kak Ma takut bila PKP dilanjutkan, Kak Ma takut ramai staff postman ataupun post of GNT ataupun GDEX atau apa-apa ABX lah, takut dia orang cuti. Tu yang Kak Marisa takut dia orang cuti. Bila dia orang cuti, penghantaran tergendala lah, penghantaran lambat sampai lah. So jangan merungut. Satu lagi, orang yang rezeki dia mudah masuk. Ada orang tanya Kak Arma, bonda macam mana rezeki Kak Ma mudah sangat mengalir masuk. Satu lagi adalah, astagfirullah, saya ni ingat, kenapa tak ingat pula, Masya Allah. Sekejap. Tadi dah ingat, lupa balik. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Siapa yang ingat? Siapa dia ni tadi? Siapa rasakan? Allahu Akbar. Masya Allah. Tak ingat. Allahu Akbar. Tak apa. Bila Kak Ma ingat nanti, Kak Ma continue Okey. 2 bulan terus buat stok untuk 2 bulan terus. 2 bulan terus. So Kak Ma takut nanti staff cuti, penat. So Kak Ma takut perkhidmatan. Jangan. Yes, thank you Ustaz. Ya Allah. Syukran jazilah ya Ustaz. Syukran jazilah ya Ustaz. Jangan mengeluh. Yes. Yang ni yang selalu Kak Ma amal dalam diri Kak Arma. Yang ni yang selalu mentor Kak Ma bagi tahu. Orang yang berjaya adalah orang yang susah dalam diri dia nak mengeluh. Jadi nak sihat pun jangan mengeluh. Kalau sakit jangan mengeluh.
Kalau dapat ujian, jangan mengeluh. Kalau tak ada stok, jangan mengeluh. Alah, tak ada stok lah. Ustaz ni kenapa lah? Alah, dah tahu dah PKP ni kenapa tak buat. Jangan. Tolong. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh stok tak ada. Jangan mengeluh sakit. Jangan mengeluh gaduh dengan orang. Jangan mengeluh jiran kita degil, kedegak, babal, ketegak, semua ada. Jangan mengeluh kalau suami kita tak memahami kita. Jangan mengeluh kalau isteri kita tak memahami kita. Jangan mengeluh. Allah tak suka hambanya yang selalu mengeluh. Jadi rezeki nak senang masuk, jangan mengeluh. Tapi kalau kita sentiasa mengeluh, lah. Kak Mas nak sebut mengeluh lah bagi orang dah faham. Rezeki yang nak masuk pun boleh hilang. Rezeki yang dah masuk pun boleh keluar balik. Rezeki yang baru nak datang boleh tercicir kat tepi jalan. Maksudnya kat sini bila kita banyak merunguk ataupun mengeluh, Allah tarik nikmat dalam sekelip mata. Jadi jangan cepat mengeluh. Okay? Alright? So, jadi dekat sini Kak Man bagi tahu kat ustaz-ustaz, please kalau boleh Kak Man nak, sebab Kak Man dah bagi satu link dekat ustaz, satu berita dekat ustaz yang mana kemungkinan besarnya PKP akan dilanjutkan. Okay, jadi Kak Man nak ustaz buat stok banyak-banyak semampu yang ustaz boleh. Kak Man doakan semoga dipermudahkan. So, buat stok and then nasihat Kak Man yang mana live hari ni, please sediakan duit untuk buat stok selama 2 bulan. Kalau Mak Jo makan 4 botol 1 bulan, so kena beli 8 botol. Kalau Be Happy makan 4 botol 1 bulan, kena beli 8 botol. So kira darab terus berapa duit yang perlu kena keluarkan untuk 2 bulan. Ya, faham clear kat sini? So nasihat karma paling utama dalam diri kita, jangan cepat mengeluh. Okay, ada soalan? Cepat-cepat. Ada soalan, bagi soalan. Jom buat duit. You all beli stok banyak-banyak untuk makanan sendiri, untuk makan sendiri, untuk sihat sendiri dan keluarga. InsyaAllah you all pun dapat bonus tau. Bukan beli untuk diri sendiri saja, makan-makan tak dapat apa, you all pun dapat bonus. So, beli dapat bonus. Best lah pula. Okay. Okay, so jom kita kutip bonus. Mana tahu ukut-ukut duit bonus tu kita boleh guna beli baju raya. Duit bonus tu kita boleh guna untuk beli barang balik. Duit bonus tu juga kita boleh bagi duit kat mak ayah kita. Duit bonus tu mungkin kita boleh bagi sedekah. Mungkin kita beli beras ke dekat orang yang susah. So, mungkin dengan bonus tu kita boleh bagi duit raya. Tak payah pakai duit poket sendiri. Pakai je duit bonus. So, macam Kak Arma, Ustaz cakap, Kak, kiranya akak makan free lah sekarang ni produk Ustaz. Ya. Akak makan free sebab daripada duit bonus tu, akak boleh guna untuk beli produk untuk akak makan sendiri, family akak, family kakak akak, family mak akak. Jadi akak tak keluar duit poket akak untuk beli produk Kulusa terapi ni untuk family akak. Jadi akak hanya keluarkan modal untuk beli barang-barang, buat stok untuk sahabat-sahabat yang memerlukan. Okey, ada soalan? Ada soalan? Cepat. Kak Ma bagi masa 5 minit lagi. Kalau ada soalan, boleh ajukan soalan. Soalan. Cepat bagi soalan. Ish, semua senyap ni. Mana soalan? So, give love, give like. Okay. Ada orang tanya Karma, cepat bagi soalan sebelum Kak Ma end live Kak Ma hari ni. So, next week belum tentu lagi Kak Ma boleh live. Mungkin Kak Ma bagi peluang kat orang lain dah. Cukuplah untuk 2 kali dulu ya Umi Ustaz Kak Ma live. Yang lain nanti next Kak Ma bagi.
So, siapa yang ada soalan boleh tanya sebelum Kak Ma end live Kak Ma ni. Tadi Kak Ma nak bagi tahu yang pasal terlalu jelas dah Kak Arma terangkan tu. Hihihi. Yes, terang dan nyata. Kan sekarang ni memang terang lagi ni Ustaz. Belum malam lagi ni. Tak ada dah Kak Comel. Alah, thank you Umi gorgeous. Okay, ada soalan-soalan Abang Handsome, Kakak Comel yang mana yang nak bagi soalan? Kak Ma bagi masa 5 minit untuk ajukan soalan sebelum Kak Ma end Kak Ma punya live hari ni. Okay. Ada orang tanya Kak Arma. Satu lagi soalan. Ada orang tanya Kak Arma. Soalan dia. Soalan dia macam ni. Kak Arma, kenapa Kak Arma tak ambil untung Kak Arma? Maksudnya, ambil untung ni maksudnya bila orang beli dengan Kak Arma jual lah harga jualan. Abang cakap tak boleh. Kak Ma tak nak sebab Kak Ma dah discuss dengan Umi, dengan Ustaz. Kak Ma jual sama je. Kalau orang tu ahli, Kak Ma jual harga ahli. Kalau orang tu bukan ahli, baru Kak Ma jual harga jualan. Ehsan. Ada soalan Ehsan? Nah, bagi soalan sebelum Kak Ma end live ni. Ada soalan, bagi tahu soalan. Ada soalan? Cepat. Soalan. Wah, Rabu saya pula live. Macam mana nak buat income 3K santai-santai. Tengok tu. Kita baru 500. Ustaz dah up jadi 3,000 dah. Santai-santai pula tu. Sambil goyang-goyang kaki. Sambil-sambil tengok TV. Sambil zikir-zikir. Boleh pegang telefon. Santai-santai tu. Tak payah pening-pening kepala. Tak payah perlu perah tenaga berat-berat. Santai-santai je dah dapat income 3,000 dah. Siapa tak nak? Ya Allah, Masya Allah. Mudahnya menjemput rezeki 3,000 tu. 3,000 tu you all boleh beli baju raya, boleh beli produk Ustaz, you all boleh beli macam-macam. Tak payah pakai duit pokek. Ustaz, saya nak start hari Rabu malam ya Ustaz. Kalau siang hari Kak Arma tak boleh live, tak boleh on live sebab Kak Arma sibuk sikit kalau siang hari ni. Hari Rabu pukul berapa Ustaz? Kalau petang Kak Arma ada ni lah, Kak Arma ada Zoom chat bersama dengan CEO CIMB. CEO Kak Arma. So hari Rabu Kak Arma tak boleh. Siang hari Kak Arma busy sikit. Kak Arma ada meeting bersama dengan CEO. Kalau malam insya-Allah Kak Arma free. So Rabu jangan buat siang hari ya Ustaz. Okey, insya-Allah kalau Rabu malam Kak Arma free. Kak Arma boleh stay sampai habis insya-Allah. Okey, since dah tak ada kan, tak ada soalan kan? Umi, Ustaz, puas hati tak? Clear tak penerangan Kak Arma tadi? Ke ada nak tambah? Boleh tambah? Aida tak ada soalan ke Aida? Rosnita, are you okay? Be positive darling. Orang yang positif, orang yang susah nak mengeluh, orang yang yakin insya-Allah rezeki dia mudah masuk, cepat sihat, cepat sembuh, dan hati dia akan sentiasa tenang. Jadi berlapangkan dada. Maksud kat sini luaskan hati, besarkan hati. Okay, Kak Arma selalu buat motivation dekat staff Kak Arma, dekat industri mana-manalah yang jemput Kak Arma.
Orang yang besar adalah orang yang big heart. Orang yang berjaya adalah orang yang big heart. Orang yang cepat sembuh, orang yang bertenaga, orang yang happy, orang yang tenang adalah orang yang big heart. Big heart ni maksudnya hati dia terlalu besar. Berlapangkan dada, berlapangkan hati. So, datang je apa cabaran, challenges dalam hidup dia, InsyaAllah dia boleh terima benda tu, dia reda, and dia akan lepaskan sikit-sikit. Muka dia sentiasa tersenyum. Positive karma. Alhamdulillah. I support you. I like your energy today. Okay. Belajar daripada karma ni. Bagus, darling. I support you, darling. Okay. So, ingat kata-kata karma ni. Sebelum Kak Amar akhiri Kak Amar punya live ni. Ada satu yang selalu Kak Amar amal. Setiap kali Kak Amar pergi buat motivation dekat student ke, dekat pekerja ke, dekat mana-mana industri yang jemput Kak Amar. Orang yang berjaya adalah dia ada satu keyword ni. Keyword ni yang selalu Kak Amar amal dalam Kak Amar punya hidup. For things to change, I must change first and I change now. Tak ada siapa yang boleh ubah diri kita, mak bapak kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, suami kita. Tak ada siapa yang boleh ubah kita melainkan diri kita. Nak ubah, jangan tunggu besok, jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu bulan depan, jangan tunggu tahun depan. Ubahlah sekarang. For things to change, I must change first and I change now. Jadi, ubahlah sekarang. Ya? Yeah? So, orang yang berjaya adalah orang yang terus buat tindakan. Tindakan ni bukan yang biasa-biasa, adalah tindakan luar biasa hebat. Itulah orang yang akan cemerlang dalam hidup dia. Bukan sahaja dalam diri dia, keluarga dia, tapi juga dalam benda apa yang dia buat. Jadi, kena sentiasa jadi orang yang positif. InsyaAllah rezeki mudah masuk, sihat mudah cepat, hati mudah tenang, fikiran mudah ceria, jiwa mudah sentiasa tersenyum. Jadi, ingat kata-kata Kak Arma tadi. For things to change, I must change first and I change now. Yang kedua, last kata-kata Kak Arma, Kak Arma bagi 3 motivation untuk semua kawan-kawan Kak Arma yang mana yang nak berjaya. Bukan saja berjaya di dunia, tapi berjaya juga di akhirat. Ingat kata-kata yang nombor 2 yang selalu Kak Arma amal dalam diri Kak Arma. Dan macam mana Kak Arma boleh berjaya daripada anak petani, seorang petani boleh jadi jutawan. Big challenge, big reward. Big challenge, big reward. Big challenge, big reward. Ingat, lagi banyak ujian, lagi banyak cabaran yang kita diuji, insya-Allah ganjarannya lagi besar, lagi hebat Allah bagi. Ingat, big challenge, big reward. So, tanam dalam hati. Bila datang je ujian, selalu cakap dalam hati, selalu cakap dalam minda kita, ya Allah, Engkau uji aku. Tak apa ya Allah. Big challenge, big reward. Kak Mas selalu cakap macam tu. Sebab tu Kak Mas selalu cakap dekat ustaz-ustaz, stok habis. Kak Mas selalu cakap kat Umi, Umi stok habis, tandanya Umi nak berjaya. Stok habis, tandanya Umi nak lebih hebat. Orang yang berjaya adalah bila dia tengok sesuatu benda dia buat je habis, buat je habis, buat je habis. Itu tandanya Allah nak bagi yang ganjaran yang lagi besar. Ya? For things to change. For thing, T-H-I-N-G. For things to change, I must change first and I change now. Yeah, Esa. For thing, T-H-I-N-G. Okay. Yang kedua, big challenge, big reward. Maksud kat sini, Ustaz dah buat, tak silap Kak Arma, Ustaz mesej Kak Arma 4,000 ke 40,000 botol minyak Gester. Yang sekarang tinggal berapa ratus je tak silap Kak Arma. So, itu tandanya big challenge, big reward. For things to change. Yes, betul. For things to change. So, big challenge, big reward tadi yang Kak Arma cakap tadi kan. Bila kita buat sesuatu benda, buat je habis. Buat je habis. Buat lagi banyak habis. Buat banyak. Itu tanda-tandanya Allah nak bagi ganjaran hebat. Allah nak bagi kekayaan yang baik untuk anda. Sorry ya Arma, tadi akak solat maghrib. Maghrib. Oh ya, betul. Sabar bah. Sabar sudah, betul. Sabar sudah maghrib. Ya. Macam ayat Dr. Azizan je. Ya. Big challenge, big reward. Patut pelik. Mama
jadi nak buat pancake. Kejap. Nak buat pancake sekejap. Umi, yes betul. Bonda salah. Bonda pula dah, astagfirullahaladzim. Kak Amah salah seorang Dr. Azizan punya student. So Kak Amah platinum punya student. Kak Amah join Dr. Azizan punya seminar since 2010. Dan Kak Amah salah seorang student dia yang dah berjaya. Kak Amah juga salah seorang tim Dr. Azizan, dia panggil apa, setiap kali seminar dia Kak Amah akan jadi kru. Mama nak klepek. Klepek apa sayang? Big challenge, big reward, platinum. Wow. Tak adalah Umi. Umi janganlah macam tu. Umi PM tepi benda-benda macam tu ya Umi. Okay. Alright. So, 14 to change I must change first tu bukan daripada Dr. Azizan. Yang big challenge, big reward tu daripada Dr. Azizan. 14 to change I must change first tu daripada mentor bonda yang lain. Mentor Kak Arma yang lain. Okay. So, yang ketiga tu big challenge, big reward. Last Kak Ma bagi tahu kata-kata positif yang selalu Kak Mama. Ingat big challenge, big reward ni maksudnya setiap kali kita buat apa kita dapat ganjaran. Setiap kali buat apa ada cabaran. Cabaran tu datang. Stok habis, buat lagi banyak, stok habis, buat lagi banyak. Itu tanda-tandanya Allah suka dengan apa yang kita buat dan Allah akan bagi ganjaran yang lagi hebat. Tu sama juga dengan ujian. Kalau kita sakit kan, bila kita rasa macam hari ni rasa sempuk lah, dada rasa ketat lah, rasa nafas tak clear lah, ataupun rasa macam tak tenang lah, terus cakap, ya Allah, aku tahu engkau uji aku, big challenge, big reward. Lagi besar kau bagi ujian aku tahu lagi besar ganjaran yang kau akan bagi kat aku. So, Kak Arma selalu cakap macam tu dekat diri Kak Arma. Big challenge, big reward. Sayang, are you drink or not? No, don't do that. Okay. So, big challenge, big reward. Satu lagi. Another one, nak maghrib dah nikah. Okay, ya betul. Kak Amah tahu. That's why Kak Amah cakap last dah ni. Kak Amah nak end Kak Amah punya live. Last kali. Bila Ehsan tegur je pasal maghrib, terus terlupa dah. Astaghfirullahaladzim. Money is a magnet. Maksudnya duit ini adalah satu magnet. Adalah satu tarikan. Tarikan. Duit ni adalah salah satu tarikan. Magnet. Money magnet. Maksudnya ingat. Duit tu macam Kak Mak cakap ada dua cara. Dua gini. So money magnet. So money come to me easily. Money come to positive people. Money attract all, I attract all the positive people. Masuk kat sini, money come to me easily and effortlessly. Money is a magnet. Yes. Maksudnya kat sini, money is a magnet ni maksudnya duit tu ibarat macam magnet kalau orang tu positif. Dia melekat. Dia tak hilang, dia tak keluar. Itu adalah orang yang positif. Kalau duit tu sampai je hilang, duit tu sampai je tercicir, duit tu sampai je kereta rosak lah, duit tu sampai dekat kita lah, bateri hilang lah, duit tu rosak telefon hilang lah, duit tu rosak rumah, paip rosak lah. Itu maksudnya duit tu tak berkat. Bukan tak berkat, duit tu tak jadi magnet dengan awak. Kan kakak tak berkat kan marah pula. Betul lah maksudnya tak berkat. Dapat je hilang, dapat je habis. Tak sempat nak beli produk ustaz dah habis. So selalu cakap money is a magnet. Magnet ni maksudnya duit ni adalah salah satu magnet yang mana yang melekat. Kita nak kalau beli duit tu melekat kat kita. Dia jadi barokah, keberkatan. Kita boleh menambah nilai-nilai murni kepada orang lain. So 3 tu je word daripada Kak Ma. First adalah for things to change, I must change first and I change now. Yang kedua, big challenge, big reward. Ingat setiap kali sakit, setiap kali ada ujian, itu tandanya Allah nak beri ganjaran yang lagi hebat. Yang ketiga, orang yang berjaya, orang yang murah rezeki dia adalah duit dengan dia adalah salah satu magnet. Magnet kejayaan, magnet ketenangan, magnet kesihatan. Okay? So, bonda, sorry. So, Kak Arma sudahi Kak Arma punya live hari ni. Kak Ma minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kak Ma doakan anda kaya dan berjaya. Kak Ma doakan anda sihat lebih baik daripada sebelum ni. Dan Kak Ma doakan kita semua kaya berjaya dunia dan akhirat. So, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Good luck semua. Jom semua kita sihat, kaya bersama Kulusa
terapi. That's all for me. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.